or something, nanti saya akan letakkan rakaman ini ke dalam Europe kembali, then you can do it for a revision. Okay, so Assalamualaikum dan juga selamat petang, selamat tengah hari petang lah 2:30 dah ni. Pada hari Sabtu hari ini 3 hari bulan Disember, kita dah sampai ke penghujung tahun 2022 yang penuh mencabar ni. Kita harap tahun depan tu akan jadi lebih baik daripada tahun ni lah Alright, so untuk minggu ni kita punya kuliah untuk kuliah Tamadun Islam akan menceritakan berkenaan dengan bab 2 iaitu Tamadun Islam itu sendirilah Jadi sebelum saya mulakan, ini adalah disclaimer maksudnya saya nak buat pengumuman dululah sebelum kita mulakan kelas Tamadun Islam. Kelas Tamadun Islam ni adalah tamadun yang berasaskan kepada agama Islam yang kita bukakan kepada semua pelajar, tak kisahlah yang pelajar beragama Islam ke ataupun yang bukan beragama Islam. Kepada yang beragama Islam, ini merupakan kefahaman kepada kita bersama. Tetapi kepada yang bukan Islam itu, anggapkanlah ini sebagai pengetahuan untuk anda pelajari. Tak lebih daripada itu, ini bukanlah untuk mempengaruhkan anda punya pegangan ataupun kepercayaan dan juga sebagainya. Saya bukan ustaz so I have to actually tell and explain to you first. In the having to say that, alright, sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan berkenaan dengan agama Islam apa semua, bukan saya sahaja yang boleh menjawab, tetapi kepada pelajar-pelajar yang lain dekat sini yang beragama Islam pun boleh juga menjawabnya. Okay, sebab ini kan kita punya orang kata macam kelas yang lebih kepada perbincangan, jadi kita berbincanglah. Tapi sebelum daripada tu, anda boleh dengar saya dengan jelas? Very clear, boleh, sir. Alright, thank you very much. So, saya akan gunakan slide saya di sini. So, let me just share with you my first slide. Dan juga untuk pengetahuan anda, minggu depan kita tak boleh adakan kelas sekali lagi sebab hari Sabtu merupakan hari Sabtu depan 10 hari bulan Disember, kita akan ada convocation untuk Uni Razak. Jadi saya terlibat secara umumnya lah dalam convocation yang akan dijalankan pada satu hari lah, maksudnya mula daripada pagi sampai petang lah, tak silap saya dalam pukul 3 macam tu, jadi macam tak sempat. Jadi kelas untuk minggu depan tu pun kita akan tunda, tetapi minggu ini saya akan buatkan bahagian 1 dan bahagian 2 lecture sahaja, maksudnya kita lengkapkan literally everything lah. Alright, okay. So gambar yang saya letakkan di hadapan ni, kalau siapa yang pernah tengok, ada siapa tahu tak di mana ni? Okay, ini sebenarnya adalah Masjid Shah Jahan di Iran. Ini gambar yang saya ambil sendiri masa perjalanan saya di sana pada beberapa tahun yang lalu. Ini menunjukkan seni bina dan juga ukiran orang Islam yang sangat mahir dan juga sangat detail dan juga sangat teliti. Walaupun dia punya seni bina dia tu nampak sedikit macam Armenian, dia mempunyai percampuran di antara Armenian, Kristian dan juga Islam, tetapi ini merupakan seni bina Islam kerana kalau kita tengokkan dekat dia punya pintu gerbang, dia punya arch dia tu pun ada dia punya tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang menghiasi pintu gerbang dan juga dinding-dinding di masjid. Okay, so untuk minggu ini kita akan tengokkan yang pertama sekali adalah definisi apakah itu agama Islam. Okay, pandangan semesta ni maksudnya kalau you pergi dekat mana-mana pun di seluruh dunia, kepada mereka yang menganut agama Islam ataupun memeluk dan juga mempercayai dan mempraktikkan agama Islam tu sendiri, they will do the same thing. Okay, contohnya macam di Malaysia saya berpuasa selama sebulan di bulan Ramadan. Kalau saya pergi ke negara-negara lain, malah di Jepun pun, walaupun ataupun di Norway, walaupun harinya kadang-kadang menjadi lebih pendek ataupun lebih panjang, tapi praktik tu masih lagi dibuat, masih lagi digunakan. So itu maksudnya pandangan semesta, maksudnya universally everybody is actually doing the same thing. Okay, kita lihatkan konsep dan juga sumber tamadun Islam. Sebab apa? Agama adalah agama. Tamadun merupakan satu kehidupan yang berasaskan daripada agama Islam tu sendiri. Dia kata apa? Agama Islam ni adalah satu agama yang sangat lengkap. Dia boleh digunakan untuk kehidupan. Dia tak sama macam agama Kristian. Agama Kristian bukanlah satu agama yang boleh digunakan untuk kehidupan. Sebab apa? Nobody is actually doing it. Okay, tapi tamadun Islam tu sebenarnya adalah satu tamadun yang mana dia dilengkapkan oleh
ataupun asasnya datangnya daripada agama itu sendiri. Dia bukan berdasarkan kepada bangsa, dia bukannya berdasarkan kepada kebudayaan, tetapi dia adalah berdasarkan ataupun dilihat daripada tamadun maaf saya, dia dilihat daripada agama Islam, perspektif agama Islam itu sendiri. Okey, walau bagaimanapun kita akan lihatkan tamadun Islam ni di dalam kepelbagaian budaya. Kalau macam di Malaysia kita lihat orang yang beragama Islam tu rata-ratanya memang orang Melayu lah, sebab orang Melayu adalah orang Islam di Malaysia mengikut kepada perlembagaan. The constitution says that orang Melayu adalah orang Islam. Walau bagaimanapun terdapat orang yang bukan Melayu yang beragama Islam. Ya, seperti contohnya macam orang Jawi peranakan. Tahu Jawi peranakan tu maksudnya apa? Anybody here Jawi peranakan? Okay, ataupun mamak lah kalau orang Penang, mana siapa orang Penang dekat sini, kalau siapa adik-beradik dia mamak, okay, ini adalah Jawi peranakan lah. Ataupun orang India Muslim, maksudnya bangsanya adalah India tetapi agamanya adalah Muslim. Alright, atau mungkin kepada mereka yang mungkin berbangsa Cina ataupun berbangsa Tionghoa tetapi dia memeluk agama Islam dengan cara perkahwinan, mungkin dia kahwin dengan orang Melayu Islam jadi dia berkahwin, jadi dia kena tukar agama lah. Alright, ataupun mungkin dengan cara sukarela tanpa dipaksa, maksudnya dia mempelajari, mendalami berkenaan dengan pengetahuan teologi. Teologi ni maksudnya adalah ilmu agama kan. Dia apa orang kata belajar, dia tengok agama ni, dia rasa macam okey, agama ni mungkin lebih dekat daripada hati saya, jadi saya memeluk kepada agama Islam. So boleh juga. Okay, so itu dengan budaya. Dan selain daripada itu, tamadun itu adalah daripada akidah, syariah dan juga akhlak yang kita akan lihat sebentar lagi. Okay, yes betul Linda, kacukan di antara India dan juga Melayu. Mungkin tak Melayu lah, tapi India dan Islam. Tapi macam saya bapa saya adalah orang India. Okay, mak saya adalah orang Melayu. Jadi bila mereka berkahwin, apa orang kata, dapatlah saya kan. Tapi mungkin muka saya nampak lebih kepada kemelayuan lah. Alright, tapi ini adalah kacukan, tetapi bila kita lihatkan kepada agama adalah agama Islam. Ya, alright. Okay, so definisi kepada agama dan juga tamadun Islam. Pertama sekali kita tengok kepada Islam tu sendirilah. Ni saya letakkan dekat sini warna hijau lambang bulat macam ni. Ini bukan PAS So don't worry, I'm not adding any politic point of view dekat sini. Ini mungkin secara kebetulan bukan PAS tau. Alright. Bila kita cakap pasal Islam, kita akan diperkenalkan dengan perkataan Allah ataupun di dalam bahasa generalnya adalah Tuhan. Jadi Islam tu sebenarnya adalah satu perutusan ataupun satu risalah ilahi yang telah dilahirkan sejak daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi Muhammad SAW. Okay. Now, bila dia kata macam ni, ia adalah lebih kurang sama ataupun agama tu ada satu agama yang kita panggil sebagai agama monotheism. Apa yang anda faham bila saya kata sebagai agama monotheism ni? What do you understand from that? Anybody can tell me? We step back a little bit back. Apa ini maksud dengan agama monotheism? Okay, anyone? Okay, agama monotheism ni maksudnya adalah agama yang datangnya daripada satu kepercayaan kepada satu Tuhan dan dia adalah satu Tuhan yang universal yang kita tak nampak. Alright, so it's a universal religion. Maksudnya macam Tuhan kita yang kita tak nampak. Dia ada 3 agama besar yang mempercayai kepada monotheism ataupun Tuhan yang tidak dapat dilihat melalui mata kasar ini. Okay, iaitu apa dia? Islam, lagi satu lagi apa dia? Agama apa? Anybody can tell me? Christian also the same. Worship only one God. Yes. Correct, Linda. So, agama Kristian. Jadi, agama Islam, agama Kristian dan satu lagi, anybody know? Dia bermula dengan Y. Yahudi. No. Nearly there. Betul. Ya, correct. Betul lah? Okay. Betul. Yahudi. Okay. So, cerita dia macam ni. Daripada dulu lagi, agama tu adalah Yahudi. Tetapi telah ditukarkan kepada agama Kristian.
Okey, kemudian telah ditukarkan kepada agama Islam. Sebab apa? Masa zaman Nabi Musa tu dia adalah Yahudi lah, tapi lepas daripada itu dia telah menjadi agama Kristian dan lepas daripada itu telah menjadi agama Islam. Agama yang sama tapi sebenarnya telah mengikut, orang kata, siapakah yang diikutinya. Jadi itu Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian selepas Nabi Isa alaihissalam yang telah dinaikkan ke langit, okey, yang telah yang dipercayai akan turun kembali sebelum daripada hari kiamat, itu kepercayaan orang Islam lah ya. Kemudian telah ditukarkan kepada Nabi Muhammad, iaitu adalah rasul ataupun pesuruh Allah yang terakhir sekali. Di dalam riwayat hidup agama monoteism lah. Okey, ni kalau nak cerita lebih panjang lagi kan nanti saya akan bagi ke anda satu video yang menceritakan bagaimanakah evolusi agama monoteism ni sehinggalah berakhir kepada agama Islam. Jadi agama Islam tu merupakan agama yang terakhir lah, yang mana di mana orang kata yang the last sekali. Yes, correct Linda, it's actually Judaism, tapi dalam bahasa yang kita fahami di Malaysia ni dipanggil sebagai agama Yahudi lah ya. Itu dia. Okay. Next. Okay, so definisi agama Islam tu sendiri kita boleh lihatkan daripada pelbagai sudut. Nah, orang kata daripada sudut bahasa dia panggilnya sebagai tunduk, patuh ataupun menyerah diri. In English we call it as we surrender ourselves to this power. Okay, this power is like so powerful. There's nothing that is more powerful than this power. Satu power yang kita tak nampak, tapi apa dia punya kuasa je tu. Jadi kalau kita tengok hari ini hujan lebat, ribut dengan semua, tiba-tiba bertukar menjadi langit berwarna biru, matahari yang datang bersinar dengan memberikan tanaman dan juga menghidupkan semua segala apa yang ada dekat muka bumi itu. That is actually the power. Ini bukan power yang kita boleh nampak macam Spider-Man boleh melekat dekat dinding dan berjalan-jalan tau. So it's actually like a real power that do something, alright? Yang is a miraculous kind of thing. So jadi itu kita panggil, kita kena menuntut ataupun kena tunduk dan kena patuh kepada kuasa ini. Okay? Now, daripada sudut istilah pula, kalau kita tengok into detail, kita katakan this power is actually called as Allah Subhanahu Wa Taala. Alright? Dan kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Maksudnya we cannot say that am I doing the right thing? This is actually the right religion for me? Am I like seriously that I cannot see who's actually this guy that I am like worshipping sembahyang 5 waktu satu hari? Am I supposed to do that? Tak boleh. So you have to be more confident about it. Okay? Dan patuh dan juga tunduk kepada semua perintah yang diberikan. Alright. Nah, perintah-perintah dia tu bukannya something like is ridiculous, tapi sebenarnya adalah untuk memberi manfaat kepada kita di dalam kehidupan kita di dunia, malah juga kehidupan kita selepas daripada kita mati nanti. Alright. Now, dikatakan bahawa Islam ni adalah ad-din. Okay. Apa maksud ad-din ni? Ini ad-din adalah perkataan daripada bahasa Arab yang bermaksud ia adalah satu peraturan yang lengkap. Islam tu adalah ad-din, maksudnya lengkap, boleh digunakan untuk sistem kehidupan manusia dan juga sistem kehidupan alam ni. So that's the reason why dia akan jadi satu tamadun. Okay. Sebab apa? Katalah seseorang itu nak berkahwin, nak menyambung zuriat ataupun nak menyambung generasi, nak mendadakan lapisan anak-anak, kemudian anak-anak tu nak jadikan satu lagi anak-anak jadi cucu dan sebagainya. Jadi ada sistem perkahwinan. Katalah perkahwinan tu tak jadi, ada sistem penceraian. Jadi katalah macam seseorang tu meninggal, ada sistem wasiat. Berniaga contohnya, macam berniaga tu katalah kita nak membayar cukai dan sebagainya, ada sistem zakat. Ada orang yang kaya dan juga ada orang yang miskin, ada sistem zakat yang mengambil wang daripada orang yang kaya ataupun orang yang berkemampuan dan juga diagihkan kepada mereka supaya dia dapat mengurangkan lagi kepada jurang sosialisasi ataupun stratifikasi yang pernah kita ceritakan pada minggu yang pertama hari itu. Ingat kan? So ini kita panggil dia sebagai ad-din. Alright, okay. Rujukan Islam adalah melalui apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Kita nak belajar berkenaan dengan Islam, okay? Ataupun rujukan kita di dalam agama Islam tu sendiri. Dari manakah yang kita dapat daripada? Anybody can share with me or with the rest of the friends? Come on lah guys, kita buatkan Al-Quran, betul. Lain daripada tu? Hadis. Hadis, okay. Let me just open this up. Mana dia ni?
Okey, rujukan Islam adalah melalui dua, iaitu Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah. Okey. Nah, Al-Quran ini adalah satu kitab yang diturunkan, iaitu dia mempunyai ayat-ayat daripada kuasa. Inilah Allah ada berkata, everything, the rules, the law, dia menceritakan riwayat daripada nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad, di mana terciptanya manusia sehinggalah prediction dengan apa yang akan berlaku ataupun diramalkan apa yang akan berlaku di dalam kehidupan kita pada masa ini dan juga pada masa akan datang. So that is actually how powerful the Quran is. Dia mempunyai undang-undang yang mana undang-undang dia tu kan kalau kita baca dia punya bahasa dia tu macam bukanlah kata berbunga-bunga, tapi bahasa dia tu is actually too general and is too reflective, yang dia sangat orang kata bersesuaian pada mana-mana peredaran masa. Dia adalah bersesuaian dengan di mana-mana tempat anda berada dan sebagainya. Okay. Manakala sunnah Rasulullah ni pula adalah ayat ataupun perkataan ataupun tabiat ataupun aktiviti gaya hidup Rasulullah yang telah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Okey, diriwayatkan maksudnya dicatat lah. Okey, kawan-kawan Nabi Muhammad ni dia ada dia punya entourage dia sendiri tau. Dia macam dia punya menteri-menteri kabinet dia, it's like macam the surrounding of the people. Every time apa dia buat, jadi dia akan dituliskan. Apa dia cakap, apa dia punya praktikan. Selalunya dia akan, bukan dia tulis tu maksudnya dia cakap kata, okay, I'm gonna tell this, you write. Tapi sebenarnya dibacakan kembali dan juga dikumpulkan menjadi satu sunnah. Okay, itu sebenarnya adalah rujukannya. Alright, now itu adalah sedikit sebanyak berkenaan dengan agama Islam. Sekarang ni kita lihat pula kepada tamadun yang berasaskan kepada agama Islam tu sendiri. Alright, so kita katakan bahawa tamadun itu berdasarkan kepada 3 konsep, iaitu konsep kekuasaan. Konsep agama lah yang seperti kita kata tadi, kita tak nampak tapi kan kita hidup di dalamnya. We are breathing, kadang-kadang kita sakit, macam hari tu saya sakit, jadi orang kata sakit tu adalah dia punya muhasabah dia tu kan. Kadang-kadang kita hidup dengan rasa cergas dan sebagainya. Kadang-kadang ada masa kita sedih, ada masa kita susah, ada masa kita senang, ada masa kita bergembira, emosi kita tak dapat dikawal. Okay? Ini semua adalah kuasa. Selain daripada itu, konsep keimanan. Iman ni maksudnya kepercayaan dan keyakinan kita lah. Dan satu lagi adalah konsep kemanusiaan. Saya bersama dengan anda, ini adalah satu konsep kemanusiaan. Jadi saya tak boleh pilih kasih, saya tak boleh nak bercakap kasar dengan orang tak tentu pasal, tak boleh mencuri, tak boleh membunuh orang dan sebagainya. Ini merupakan konsep kemanusiaan. Belas kasihan, berperi kemanusiaan, hormatkan kita kepada ibu bapa ataupun mereka yang lebih tua, dan juga mengasuh mereka yang lebih muda ataupun mendidik anda yang lebih muda daripada saya. Ini semua adalah konsep kemanusiaan. So whatever things that you do, ini merupakan satu konsep pandangan semesta di dalam tamadun Islam tu sendiri. Okay, now konsep dan juga sumber tamadun Islam. Okay, kita katakan bahawa tamadun itu adalah dirangka ataupun dibina daripada agama. Sebab kita katakan agama tu adin kan. Dan I was like, okay lah, saya orang Melayu, beragama Islam, jadi saya hiduplah dalam tamadun Islam ni. Tamadun Islam kata apa? Dia kata ada makanan yang halal nak makan. Tak boleh makan makanan yang tidak halal. Makan tak halal tu dia dah bagi guideline dah. Okay. Anjing dan juga babi, bagaimanakah dia punya najis dia tu boleh pegang ataupun tidak? Macam ni. Okay. Ada seseorang tu meninggal di dalam kampung saya. Jadi apakah tanggungjawab saya terhadap orang yang telah tiada, yang tak boleh nak buat apa-apa? This person cannot come and dug the ground and then after that go and bury himself. Somebody have to do it. So there is actually a responsibility kepada masyarakat yang tinggal di kawasan tu. Okay. So jadi saya hidup di dalam that group of people. Okay. Now saya katakan ia diasaskan oleh akidah, oleh syariah dan juga oleh akhlak. Alright. Okay. Now dalam juga agama Islam tu tadi kita katakan dia dijadikan tamadun sebab dia mengikut kepada etika tamadun. Ingat hari tu saya kata etika tamadun macam mana? Dia ada asas, dia ada benda tu keperluan. Kemudian dia ada kepada lengkap atau bersikap kepada kemewahan. Alright? Okay, kita reflectkan dia kepada agama. Orang Islam ni dia kena semayang 5 waktu, betul tak? Yang tu asas lah, basic. Membaca kalimah syahadah ataupun meyakinkan diri kita dengan agama Islam tu asas. Itu adalah asas.
Okay, jadi dia kepada keperluan tu samalah dengan aktiviti kita yang ada. Tasniah ataupun hajiah ni, dia kata macam apa? Kalaulah anda ni dah lengkap, dah tak ada kemiskinan, hidup semua dah sedia ada and everything, pergi mengerjakan haji. Alright, meaning that you have to travel outside of your own comfort zone. Itu sebenarnya haji. Okay, dia bukannya saja sebenarnya nak pergi haji, nak pergi melawat, ziarah rumah Allah dan sebagainya. Memang betul. Tapi Islam dia kata apa? Dia kata kita ni semua di dalam verse of learning. Maksudnya kita belajar. Jadi dia kata dah belajar dah lengkap dah semua, everything on my own comfort zone semua sudah belajar, kau pergi merantau. Merantau ke mana? Merantaulah ke negara Arab, pergi Mekah, pergi Madinah, tengok negara orang macam mana, tengok pembangunan dia macam mana, berhijrah kalau boleh, alright? Things like that lah. Ini kita panggil dia sebagai tahsiniah ataupun kita panggil sebagai satu tamadun yang telah lengkap, ya. Alright. Now, sumber daripada tamadun tadi kita katakan kepada ini Al-Quran. Jadi Al-Quran tu merupakan rujukan yang pertama. Selain daripada itu adalah Al-Sunnah. Al-Sunnah ni kata-kata apa tadi? Ini merupakan rujukan yang datangnya sebagai rujukan kedua. It become a secondary reference after Al-Quran. Okay. Dan yang ketiga tu adalah tamadun-tamadun yang lain. Okay. Sebab apa? Sebab katalah macam ada tak daripada family member anda ni yang sebelum ni bukan beragama Islam tapi dia beragama Islam disebabkan oleh interaksi dan perkahwinan. Ada tak? Boleh tak kongsi cerita dengan saya sikit? Anybody here? Ada, ramai sir. Okay. Ramai Okay, ada tak family you, Linda? Ada, macam apa ni, anak buah macam tu. Anak buah, macam mak aunty macam tu. Tapi Linda bukan beragama Islam No, saya Kristian. Okey, Kristian. Tapi apakah pandangan anda kepada ahli keluarga anda yang telah bermeluk kepada agama Islam? Adakah cara pergaulan dan juga aktivitinya nampak berbeza daripada dia yang sebelumnya? Kebanyakannya tak banyak beza sebab yalah macam cara dia sembahyang tu macam 5 kali sehari ke apa semua. Kurang lebih macam Kristian. Macam kita orang Kristian pun hari-hari kita kena sembahyang. Yang Sunday tu memang kita perlu pergi, macam Muslim juga Jumaat kan. So tak banyak beza. Mungkin disebabkan itulah Kristian dia lebih mudah convert to Muslim because tak banyak beza. Dari hadis Al-Quran pun tak banyak beza. Because we believe in one God. So tak banyak beza sangat. So kalau you baca Al-Quran dan juga Bible, dia punya konten dia lebih kurang similar kan? Orang kata dia punya persamaan dia tu lebih kurang sama. Banyak sama, memang banyak sama. So tak susah sangat. Memang banyak sama kan? Itulah sebab dalam Bible dia ada Moses, di dalam Al-Quran dia ada Nabi Musa. Dalam Bible dia ada Jesus, tapi di dalam Al-Quran dia ada Isa alaihi salam, right? So it's actually ada perbezaan dan juga ada kesamaan dia lah. Okay, thank you very much for sharing. Ada dekat sini Hafizah. Okay, boleh cerita sikit dah. Dia kata ibu dia memeluk agama Islam sebelum berkahwin dengan ayah. Alright, Hafizah? Yes, betul. Actually, berapa jauh pun tempoh tu sebelum kahwin dengan ayah saya. Sebab keluarga ibu saya daripada Sabah. Keluarga dia menamakan Kristian Alkitab Perjanjian Lama. Jadi mendiang atuk saya sendiri adalah father dekat church. Jadi mendiang atuk saya kata sebab dah tahu ibu saya dan ayah saya berkawan, so mendiang atuk saya kata Islam adalah agama yang baik dan patut ibu saya pelajari lah. Betul. Okay. So thank you very much for sharing. Tapi saya macam orang kata bila kita cerita pasal agama universal tu, iaitu agama Yahudi, Kristian dan juga agama Islam, dia punya similarity tu dia kurang sama je sebenarnya kan. Tapi orang kata it's like dan kata kita bukannya ada agama yang betul dan juga agama yang salah. You know like dia bukannya macam kalau katalah saya ni memeluk agama Islam, maksudnya agama saya je yang betul tetapi agama lain yang salah. Tak, dia tak sama. Sebenarnya kita adalah merujuk kepada kuasa Allah tu adalah Allah
kepada Tuhan yang sama, which is Tuhan yang satu. Okay, dia Kristian ke, Yahudi ke ataupun Islam, semua akan merujukkan kepada Tuhan yang sama. Ya. Okay. So, tapi itulah saya kata kepada tamadun-tamadun lain, iaitu rujukan yang dipengaruhi oleh peradaban di mana agama Islam tu sebenarnya diamalkan. Okay, dia punya ada kesamaan dan ada perbezaan. Dan selain daripada itu, kita panggil dia sebagai ijtihad. Nah, ijtihad ni saya nak explain a little bit lah. Tapi sebelum daripada tu, saya rasa saya ada dia punya slide dia kat sini. Let me just come and see. Okay, Al-Quran. Okay, ia merupakan satu sumber utama, dan kalau nak diceritakan sikit bagaimana cara agama Islam atau Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Jibril yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kemudian ayat yang pertama tu dia kata Iqra, dia cakap, iaitu dalam di bahasa Arabnya bermaksud bacalah. Dia nak kata, dia nak bagi satu perutusan, jadi dia kata suruh bacalah. Tapi Nabi Muhammad masa tu dia macam like a little bit of a shock kan, tiba-tiba macam there is a voice that come to him, the angel come and says like read it. So dia tak tahu, jadi dia balik, dia kata kat wife dia, kata tolong selimutkan dia sebab dia kata dia takut. Itulah ayat seterusnya yang dikeluarkan kepada Ya Ayyuhal Muzammil, which is actually my name. That's what I'm trying to say. Now, mukjizat itu dia mengandungi antaranya adalah prinsip-prinsip asaslah kepada Islam dan juga ilmu pengetahuan yang merangkumi kepada our physical, our insaniah ataupun the soul, alright, of us, iaitu roh kita ni untuk jadikan kita orang yang lebih baik, dan juga yang menjadi teras kepada pembangunan tamadun. Okay, alright. Dan selain daripada itu adalah Al-Sunnah. Jadi Al-Sunnah ni tadi saya katalah ia merujukkan kepada teks daripada Rasulullah berdasarkan kepada perbuatan, percakapan dan juga pengakuan. Tapi As-Sunnah ni pun kita kena ikut juga, sebab kadang-kadang kan orang kata is like the evolution through times. Ada benda tu yang betul dan ada benda tu yang macam dia kurang sahih sedikit. Jadi dia kata ada sunnah yang sahih dan juga ada sunnah yang tidak sahih. Okay, but we don't know. Kadang-kadang orang kata Nabi Muhammad tu dia bersuka kepada pakaian berwarna putih. Apa lagi sifat-sifat Rasulullah yang anda tahu? Dia suka kan kepada haiwan, dia suka kepada kucing, alright. Kemudian dia katakan yang dia tu berjanggut, selalunya berjanggut panjang, dia suka berpakaian putih seperti jubah dan sebagainya. Jadi dia suka makan kurma dan juga tamar, okey. Jadi orang kata nak ikutkan kepada tabiat ataupun aktiviti Rasulullah ni, ramai orang yang mengikut dengan cara yang sebegitulah kalau boleh. Kalau tak boleh tak apa, sebab itu bukannya satu tuntutan. Alright. So dia adalah sebagai satu sumber agama, dan kalau kata kita tak mengambil atau berat ataupun mengabaikan dia menjadikan tamadun itu adalah tidak seimbang lah. Ini adalah ijtihad. Okay, yang kita kata tadi. So apa maksudnya ijtihad? Dia kata tamadun manusia ni adalah sentiasa berkembang. Dulu tak ada handphone zaman Rasulullah, sekarang dah ada. Jadi apakah hukum nak pakai handphone lama-lama, tengok TikTok, ada banyak pornografi dan juga benda-benda yang tidak berfaedah dalam telefon ni dan juga berleluasa. Tak ada siapa nak tapis. Then someone come and say, tak ada apa hukum dalam Al-Quran kata yang tak boleh tengok ataupun boleh tengok. Ini dia bukannya melibatkan kepada Al-Quran. Al-Quran dia cakap kata benda yang general saja. Alright, tetapi ijtihad inilah yang menentukan apakah hukum yang baik dan buruknya berdasarkan kepada Al-Quran dan juga Al-Sunnah. Alright, ada siapa pernah dengar cerita dengan dekat Iran baru ni, kata semua orang wanita protes sebab berhijab. Have you heard about it? Ada baru 2 bulan lepas, kalau tak silap saya, sebulan 2 bulan lepas lah, dekat Iran. Dia kata apa? Dia kata ada seorang wanita yang telah pun ditangkap oleh polis disebabkan oleh dia tidak bertudung ataupun tudung dia tu macam terlampau revealing little bit lah. Jadi apa dia berlaku adalah dia masukkan ke dalam penjara, kemudian dia lock up kan, dia masuk, dia tahan reman, kemudian telah dipukul dengan cara dengan begitu orang kata sadis sekali lah, sampailah dia tak boleh bernafas, dia kata rosak paru-paru dan sebagainya, kemudian mati. So seseorang wanita itu mati disebabkan oleh tidak berhijab.
di Iran pada tahun ini. Maksudnya bukan zaman-zaman dulu, zaman moden. Alright, so what happened is orang protes. Dia kata apa? Agama Islam tak macam ni. It's not about this. Alright, tapi macam dekat Malaysia ni lain pula. Dia kata apa? Orang Islam ada yang bertudung, ada yang tidak bertudung. Ada yang berhijab, ada yang tidak. Jadi orang kata kebebasan ini adalah berdasarkan kepada kepada tersendirilah. Alright, maksudnya tertakluk kepada individu. Alright. So, apakah pandangan anda? Kalau bolehlah saya nak tanya kepada anda semua yang ada dekat sini berkenaan dengan hukum berhijab ataupun berhijab di Malaysia ataupun menutup aurat, terutamanya bagi kaum wanita di Malaysia. Adakah anda bersetuju ataupun anda tidak bersetuju atau bagaimana? So, kita bukakan kejap untuk perbincangan. Anybody? Sir, the non-Muslims also can speak out, is it? Yes, of course. I open it to everybody. No, sir, I feel right. Macam it's individual thingy because I have a friend. From school days until now, I don't see her wearing tudung. Then when I asked her, why are you not wearing when everybody is wearing? She said, see, it doesn't matter I'm wearing or not, but I'm sincere. I pray, I fast, I do everything. It's just that I don't cover because I think I have a hair. I have a nak macam style sikit lah. Then I said, okay, is that something that you can do? And then she said, boleh lah hang ni. She said like that. Aku macam, okay lah, tak apalah. Kalau hang boleh lah. I see. Okay, thank you Shiva for sharing. Can I have another one more person? Kok lah ada pandangan yang berbeza ke? Anybody wanted to contribute anything on berhijab ni? It's actually quite a very interesting topic tau, sebab kita cerita pasal tamadun Islam kan. Tarikh ni it depends on the individual kan. Yes, betul. For me, sir, dia bukannya disebabkan individual tapi disebabkan agama kita dah mewajibkan benda tu, so kena buat lah. I see. Walaupun pada hakikatnya katalah tak diwajibkan, anda boleh berpakaian mengikut kemampuan ataupun mengikut kehendak diri sendiri individual. Adakah itu maksud anda? Tak sir, sebab dia macam dia macam rules lah, it's part of the rules lah. Macam kita ni tak boleh bunuh orang, so disebabkan rules tak boleh bunuh orang tu, kita kena ikut lah macam tu. I see. Because of the rules lah, we cannot do macam tu. Walaupun betul, kalau ikutkan setiap manusia, dia kalau boleh bunuh orang, dia bunuh juga macam tu lah. I tak suka you, I come and step you alive macam tu kan? Because it's legal, so boleh je. I see. Okay. Tapi I still don't get yet lah orang kata, sebab you betul lah Siti Nazirah cakap tadi, tapi kan saya nak tahu kenapa dia menjadi satu rules. I just wanted to find out kenapa dia jadi satu rules. Mungkin kefahaman itu sendiri. Hafizah, apa maksudnya? Fahaman? Bagi saya adalah kefahaman terhadap keperluan ataupun kewajipan menutup aurat untuk wanita. Kita bukan semata-mata satu larangan. Dia adalah untuk, kerana wanita adalah golongan yang penghias dunia. Wanita kan penghias dunia. Jadi adalah satu bagi agama Islam lah bagi satu kewajipan untuk menutup aurat, kerana apa-apa perhiasan yang ada dekat wanita ni consider sesuatu yang perlu ditutup lah, yang dijaga rapi. Bagi saya seseorang Muslim itu kefahaman terhadap kewajipan menutup aurat lah. Bukan semata-mata hanya tudung, sebab ada orang bertutup pun penuh daripada atas sampai bawah tutup, tapi tidak mengikut syariah ataupun syaratnya, ketat ataupun jenis material kain dia nipis. Betul kan, kadang-kadang saya tengok kan dia pakai tudung ni cantik macam tudung Aryani yang ekstensif punya, yang ada macam batu belian dan juga sebagainya kan, tapi dia pakai baju lengan pendek, lepas tu kan dia punya baju dia tu macam ketat yang dia menunjukkan bentuk badan, tapi dia kata dia bertudung. So you know like itu merupakan satu fahaman yang macam tak kena, betul tak? Have you came across that ataupun anda terasa ke? Sorry kalau terasa. Betul. For me honestly sir, I've been confused.
That's why yeah, as Christian also, when we go to the church, if you are still, follow this old type of rule of Christianity, you have to wear this shawl for sembahyang. Tu mesti. So kalau pakaian ketat, kalau diikutkan dalam agama, mana-mana agama memang tak dibenarkan. I see. Okay. Tapi Shiva, contohlah macam agama Hindu, I assume that you are a Hindu. Betul Shiva? Yes, sir. Alright. So untuk agama Hindu juga diberi ataupun dikatakan apa orang kata sebagai satu tuntutan kepada wanita yang beragama Hindu untuk menutup aurat, iaitu menutup kepalanya, menutup rambut. Tapi tak semualah. Tapi dia kata macam perkahwinan pun kena tutup rambut. Jadi orang kata ia bukanlah satu yang hanya dirujukkan kepada agama Islam. Malah semua agama menuntut kepada orang, terutamanya orang wanita, untuk menutup sebahagian daripada macam Hafizah cakap ni lah kan, dia pergi hias dunia kan. Apa yang dihias tu pun saya tak pasti, tapi dia kata bentuk badan dan juga rambut dan juga sebagainya. Ya? Yes, sir. True. Even in temple, we are not allowed to like wear fitting semua macam tu. But I see people, they still do that. I feel like, people are going there to pray. It's like you're creating some attention there. It's like, itulah macam fashion show pula. Like you come to the temple and then suddenly everybody want to see me. Look at me, my OOTD or something. Yeah, correct. Kan outfit of the day, lepas tu yang ambil gambar letak dalam Instagram. Yes, I think bila kita macam buat perkara yang macam kita sembahyang semua tu, so we have to be modest. Maksudnya that us being humble in front of our God. Betul. Tapi I hear you already. Now I want you guys to hear my thought pula. So saya nak, kalau anda setuju, you will raise your hands after this. Okay. Tuntutan sebab apa nak kena berhijab ataupun nak kena menutup aurat dia macam ni. Lelaki dan juga wanita, dia mempunyai nafsu dan juga dia mempunyai desire tertentu. Wanita ni dia punya nafsu dia terletak daripada rambut. Alright. Bentuk badan. Alright, jadi orang kata wanita ni, dia katakan orang kata mahkota wanita tu apa tau? Mahkota tu maksudnya the price of a woman actually letakkan dia pada rambut. So you flaunt your hair everywhere, orang lelaki dia akan tengok tau. Alright, jangan kata ni lah, saya pun kadang-kadang kata wow, like sebab apa rambut tu dia boleh jadi colour, dia boleh jadi macam-macam untuk nak menarik perhatian orang. Alright, so a sexual desire is a desire that can't be cope ataupun yang susah nak apa orang kata. Now, orang lelaki dekat dalam kelas ni tolong bantu saya, betul tak ni saya cakap ni, alright? Nafsu seks ni dia susah nak, orang kata apa, nak dibendung, betul tak? Alright, yang dia bermulanya daripada mata, dia tengok aja, lepas tu kan dia akan mula berkenan dan lepas daripada tu dia akan try apa cara sekalipun is because of the sexual desire. Azham, betul tak? Azham tak? Okay, I'm going to say you like playing on the wrong field, tapi probably you tak, okay balik lagi kot, I don't know lah, tapi that is actually like one of the truth. Okay, kadang-kadang bila you belajar berkenaan dengan psikologi kan, ke Azham you play on the wrong field? Rahman. Okay, what I was trying to say, okay, kalau you belajar psikologi berkenaan dengan apa orang kata the sexual psychology ni, dia ada dia punya boundaries dia ada dia punya elemen dia. Sebab tu wanita dia lebih suka kepada pakaian yang berwarna merah sebab dia nak menarik perhatian. They love for something that is a bit more shimmering, maksudnya yang macam berkilat ataupun yang berkilau, because that is actually something what attracts men. Dia suka kepada bau-bauan sebab bauan ni dia menarik perhatian lelaki. Dan selain daripada itu, bentuk tubuh badan dan juga rambut. Okay, itu bukannya satu benda yang saya buat-buat, tetapi itu merupakan satu benda yang saintifik. It has been researched. Okay, yang benda yang telah dikaji, dia kata lelaki dengan wanita ni is actually like this. There is an attraction. Dia sama juga dengan lelaki. Lelaki dia ada cara dia punya attraction dia tersendirilah. Alright, dia kata dengan berjambang, dengan bermisai, dengan berbulu dada. Sebab itulah kalau nak pakai baju kena tunjuk bulu dada tu sikit sebab nanti bukan apa, orang perempuan nak pandang. Dia kata kalau benda macam tu akan menaikkan dia punya aura, dia punya nafsu dia. I'm don't dare to say all these things, so I boleh, tapi kan itu sebab dia.
Jadi ada setengah tempat tu dia kata apa? Dia kata ijtihad. Jadi orang perempuan ni dia kena menutup aurat dia yang tertentu. Tapi ada orang yang buat tu disebabkan oleh apa? Macam Shiva cakap tadilah, berfashion-fashion, disebabkan oleh keluarga cakap kata suruh, alright? Tuntutan yang datang daripada agama. Sebab apa peraturan you have to follow? Yes, it's true. Tapi apakah sebenarnya peraturan tu? Sebab apa? Okay, sama juga macam orang kata macam memegang anjing. Orang kata tak boleh, haram pegang anjing ni. Okay, it's actually not true. Sebab apa? Dia kata pegang anjing ni adalah kotor. Anjing adalah satu haiwan yang boleh masuk ke dalam rumah. Okay, yang dibenarkan masuk ke dalam rumah dan juga dia dibenarkan sebab apa? Dia punya tabi'i dia tu lebih kurang seperti manusia, seperti kucing dan sebagainya. Tetapi anjing dia punya satu benda dia adalah dia tak boleh berpeluh. Jadi dia punya berpeluh tu daripada lidah. Dia punya air liur dia tu adalah najis sebab kotor kan. Kalau siapa yang ada anjing, yang bela anjing dekat sini, dia tahulah apa yang saya masukkan dekat sini. Dia tak boleh membersihkan diri dia sendiri. Kalau nampak ada air becak ke apa, dekat situ lah dia pergi sodok. You know, like that is a nature of a dog. Jadi orang kata Islam tak boleh pegang anjing. Yes, it's true. Tapi yang benarnya juga, dia boleh memegang anjing. Nak menolong, nak memberi makan, apa orang kata, nak berkasihan, menyayangi haiwan, alright? Boleh, tapi lepas daripada tu kenalah membasuh tangan kita dengan cara yang sebenarnya. So, untuk orang Islam especially dekat sini, kena think through, think rationally ya. Apakah sebenarnya rasional yang kita buat di sebalik daripada tu. So, it's actually a very good discussion. Thank you very much. Ya. Dan macam di Malaysia lah, ulama memainkan peranan untuk berijtihad. Jadi orang kata kita tak tahu apa, ulama lah yang ambil bab ni, contohnya macam Perkim ataupun Jakim, Jais, apa semua. Setiap negeri ada jabatan agama dia sendiri kan, dia akan mengeluarkan fatwa ataupun dia akan mengeluarkan peraturannya sendiri berdasarkan kepada sama ada negeri ataupun kepada persekutuan ya. Alright. Any questions so far? Tak ada ya? Alright. Nah, kita sambung sikit lagi. Tamadun dan juga budaya lain. Nah, Islam dia kata dia bersifat terbuka dan juga menerima idea dan juga nilai daripada tamadun lain agar asalkan dia tidak bercanggah dengan agama Islam lah. Bagi contoh lah macam bulan puasa. Saya rasa bulan puasa ni adalah bulan yang paling menarik sekali di dalam kalender Islam dan juga untuk orang Melayu dan orang Islam, betul tak? Okay, sebab lepas habis bulan puasa ada raya. Okay. Kemudian bulan puasa tu pun bulan paling meriah sekali. Masa tu lah ada param tak paramnya lah, pasar Ramadan lah dengan dia punya bazar dia, dengan dia punya shopping dia, dengan dia punya everything is like during that time. Okay, itu dia melibatkan kepada budaya. Ada di setengah tempat berbuka puasa tu dia dengan tamar. Kalau dekat sini berbuka puasa dia tu dengan roti john lah, dengan tak john semua ada. Betul tak? Alright. Jadi ini orang kata antara contoh lah. Tapi pada dasarnya, agama Islam banyak dipengaruhi oleh tamadun Arab. Sebab apa? Tamadun Arab tu lah di mana Islam bermula, pusatnya. Jadi bila dia menjadi pusat, berkembang semula daripada situlah. Ya. Okey, asas kepada tamadun Islam seperti yang saya bagi tahu tadi, ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Dia ada 3. Yang pertama adalah akidah. Akidah tu maksudnya the belief ataupun kepercayaan. Maksudnya kita percayakan kepada agama Islam tu sendirilah. Okey, kenapakah kita perlu untuk beribadat ataupun dituntutkan untuk kita mematuhi ataupun tunduk dengan ajaran-ajarannya. Kenapa? So usually it always come back to the question, why do I have to do everything? You know? Jadi itu kita panggil sebagai akidah lah. Yang kedua adalah syariah, iaitu peraturan. Okay, undang-undang ataupun the law of being a Muslim. Dan yang ketiga adalah akhlak, iaitu kita punya moral kita lah, attitude ataupun sikap kita secara fizikal. Now we will go through bit one by one. Okay, yang 3 ni. Yang pertama kita tengok kepada akidah tu sendiri. Jadi dia kata apa? Dia kata akidah itu adalah kepercayaan kita ataupun keimanan kita. This is actually the pledge ataupun perjanjian sama dengan kita dengan Tuhan. Okay, dia kata apa? Walaupun perbezaan di antara ideologi ciptaan manusia yang mana dia berdasarkan kepada falsafah material semata-mata dan juga dia menafikan kepada kewujudan Tuhan.
Kalaulah anda pernah membaca teks ataupun skrip di mana orang yang tidak beragama, dia kata apa? Dia kata, this is actually the part that I'm going to say no to what you have mentioned to me about akidah. Dia kata akidah ni is like nothing. Sebab apa? Saya tak percaya bahawa adanya Tuhan. Saya tak percaya bahawa all these things ni semua berlaku sebab ada satu kuasa. Dia kata apa? Dia kata ini semua berlaku disebabkan oleh adanya sains, adanya kemodenan. Maksudnya sains akan memberikan alasan sebab apa sesuatu benda tu berlaku. Kalau ada siang, ada malam, ada dia punya scientific explanation. So bila orang kata macam ni, maksudnya dia tak percayalah. That's like one of the thing. Orang kata etis ataupun orang yang tidak beragama, dia dah macam cross dah. Okay, apa yang berkaitan dengan akidah. Alright. Now, orang yang kata melahirkan tamadun yang mantap dan juga bebas daripada penyelewengan. Alright. Okay. Di dalam Islam, dia kata asas kepada kepercayaan ni adalah terdiri daripada 6. Iaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah. Kedua adalah beriman kepada ataupun mempercayai kepada malaikat, ataupun di dalam agama Kristian dia panggil angel lah ataupun roh yang kudus. Alright. Percaya kepada malaikat. 3 adalah percaya kepada rasul. Keempat adalah percaya ataupun beriman kepada kitab Al-Quran, kitabullah. Yang kelima percaya kepada hari akhirat, alright, bahawa hari akhirat tu akan ada. When you believe this, maksudnya nanti akhirat tu akan cakaplah orang yang baik akan masuk ke syurga dan juga orang yang tidak baik akan sebaliknya. Alright, ataupun ada punishment yang berlaku ataupun ada hukuman yang berlaku kepada mereka yang tidak berbuat baik di dunia. Sebab itulah kita kena percaya. Alright, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ni apa maksud dia? Anybody can tell me? Menerima ketentuan yang Allah dah bagi dekat seseorang tu. Betul. Okay. Ada orang dia question, dia kata kenapalah saya ni cacat, kenapalah saya buta, kenapalah saya ni mata juling, kenapalah saya ni tempang kaki kudung. Alright. Tapi kita kena percaya bahawa setiap kejadian yang Allah berikan kepada kita tu ada keistimewaannya yang tertentu. Okay, tidak semua orang sempurna di dunia ni. Mungkin kita ada orang yang sempurna kaki dan tangan dan kelengkapan dia semua deria dah okey. Tapi ada je benda yang mungkin tidak ada pada dia tetapi ada pada orang lain. Alright. Jadi kita kena percaya kepada qada dan qadar. This is actually a bless. Ada orang kata, kenapalah Allah berikan saya ni sebagai miskin, hutang banyak, anak beranak saya and everything semua menyusahkan dan sebagainya. Ada orang macam kaya, dah hidup senang lenang. How do you know orang yang kaya duduk senang lenang tu dia senang? Okay. Mungkin dia duduk dekat atas tilam yang mahal, tidur di tilam yang mahal tapi dia tidur tak nyenyak. Mungkin anda hanya tidur di atas tikar getah seperti biasa je tapi tidur anda tidur yang terbaik sekali. Alright. Ini kita katakan qada dan qadar. Jadi jangan orang kata apa? Kita kena percaya bahawa setiap apa yang berlaku kepada kita tu ada dia punya hikmah dia tertentu dan juga ada ketentuan. That's a way of like how God have already written for us. Okay. Kalau digambarkan tu dia macam ada satu pokok di mana kita hidup dengan satu daun. Jadi daun tu ada pelbagai perbezaannya masa dia duduk di situ sehinggalah dia gugur. Ya? Alright. Okay. Itu cerita pasal akidah. So kita akan teruskan kepada kedua. Kedua adalah syariah. Okay. Nah, syariah merupakan undang-undang ataupun peraturan dan juga ketetapan Allah. Dan dia bersifat sempurna yang boleh dilakukan ataupun memenuhi keperluan kepada manusia sejagat lah. Okay. Dan dia juga bersifat bersepadu dan juga bersifat universal. Maksudnya di negara-negara mana pun dia masih lagi menggunakan undang-undang yang sama. Seperti di Malaysia, undang-undang syariah telah diletakkan kepada orang Melayu kepada orang Islam sahaja. Orang yang bukan Islam, dia tidak tertakluk kepada undang-undang syariah. Tetapi dia mempunyai undang-undang sivil yang akan mengadili kepada apa-apa saja kes yang berkaitan dengan seseorang yang bukan Islam. Okey, tapi katalah macam perkahwinan saya nak berkahwin. Alright, saya tak boleh pergi dekat mahkamah sivil, saya kena pergi dekat mahkamah syariah sebab di situ saya boleh register disebabkan oleh saya orang Islam. Cara dia sama, cuma dia punya mahkamah dia berbeza lah. Alright. Okey.
Terdapat 5 manifestasi kepada syariah. Maksudnya nak memudahkan anda nak memahami bagaimanakah syariah itu berfungsi, dia disebabkan oleh ada 5. Yang pertama adalah memelihara agama. Kita akan tengok secara a little bit detail. Kedua adalah memelihara nyawa. 3 adalah memelihara akal. 4 adalah menjaga kehormatan dan juga keturunan kita. Yang kelima adalah untuk menjaga harta benda. Okay, now we go through one by one. Memelihara agama. Setiap orang Islam dia perlu pelihara agama dia tu sendiri. Itu menunjukkan bahawa keimanan kita lah. Dia kata apa? Orang Islam, dia dah dilahirkan Islam, you are Islam. Okay? Orang yang bukan Islam boleh memeluk agama Islam. Walau bagaimanapun, there is a one-way trip. One-way trip. Maksudnya you come in but you cannot go out. Alright? Anda dilarang murtad. Murtad tu bukan apa? Dia kata dia tak boleh pergi bertukar kepada agama lain. Dia tak boleh kata tiba-tiba rasa macam I wanted to become an atheist right after this. That one cannot. Alright. Maksudnya if you are born a Muslim, you have to be a Muslim too at the end. Okay. Dan katalah sekiranya ditelanjur, dia ada satu kita panggil sebagai taubat ataupun repent. Maksudnya dia boleh insaf. Okay, tapi ada cara-cara yang tertentulah. Maksudnya katalah kadang-kadang hidup manusia ni dia terlajak kan. Dia tersilap kata, kadang-kadang dia tersasul lah, kadang-kadang dia terikut-ikut dengan pengaruh ataupun terikut-ikut dengan ajaran orang kan. Tiba-tiba ayah Pin datang with a big teapot and says that, oh okay, I'm a god, come and worship me. Lepas tu tersasul tiba-tiba kan macam tak tahu, ni something, then it's like boleh bertaubat lah. Dan sekiranya anda orang yang boleh ingkar, boleh dihukum bunuh. Itu sebab itulah ada siapa yang nama dia tu, seorang penulis beragama Islam yang telah pun dituduh ataupun dihukum bunuh disebabkan oleh menuliskan sesuatu yang keluar ataupun lari daripada track Islam tu. Okay, I can't remember his name right now, but you will come to me. Okay. Manifestasi yang kedua adalah manifestasi nyawa ataupun memelihara nyawa. Dia kata apa? Dalam undang-undang ni, agama nyawa tu sebenarnya adalah dicipta ataupun dipinjamkan oleh Allah kepada kita. So you can't see it, but you know that you are alive with it. Alright? Ada satu sistem di dalam badan kita ni yang memang berfungsi. But the moment kata otak kita macam tak berfungsi dah, kita dah mati. The moment bila jantung kita tak berfungsi dah, kita akan mati. Tapi selagi kita ada ni, ini kita panggil sebagai nyawa dan dia dipinjamkan oleh Allah. Dia kata apa? Dah dipinjamkan, you cannot take it by yourself. Alright? It has to be a naturally died. Alright? Dia tak boleh membunuh diri. Tidak boleh membunuh orang lain juga secara tidak sah. Kalau kata dia salah, jangan pergi tiba-tiba pergi tembak ataupun pergi tetak dia tak tentu pasal. That is not the way. Dia mempunyai cara untuk mengadilinya. Jadi tidak boleh ambil nyawa sendiri ataupun tidak boleh mengambil nyawa orang lain dengan secara tidak sah. Okey, membunuh tanpa hak boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Saya gunakan perkataan dekat sini boleh maksudnya mungkin dia tidak dijatuhkan hukuman bunuh tapi kan ada hukuman lain yang setimpal dengannya. Tetapi tidak boleh membunuh dan kalau membunuh dia boleh dijatuhkan hukuman bunuh dia balik. Alright? Any questions so far? Tak Alright, so kita sambung sikit lagi. Memeliharakan akal. Ini adalah manifestasi yang ketiga. Okay, dia kata apa? Akal tu adalah penting. Dia adalah satu akal yang waras. Orang yang waras ni, dia hidup dia sejahtera dan hidup dia adalah lebih harmoni. Okay, ada benda-benda yang membolehkan anda untuk tidak waras. Contohnya apa? Dadah, minum arak, kemudian ambil recreational drugs, okay. Merokok haram ke halal? Anybody can? Ada siapa merokok dekat sini? Ataupun vape. Okay. Ini terpulang kepada ijtihad lah. Ada setengah tempat dia haramkan, ada setengah tempat dia tak. Okay. Tapi bagi saya haramkanlah sebab saya tak merokok dan juga saya tak vape, saya tak ada sedut-sedut apa-apa. My time of the sedut-sedut ni semua dah masa zaman-zaman muda dulu dia boleh membawa kemudaratan, yang itu yang betul. Tapi kalau ada apa sahaja substance yang boleh mengganggu konsentrasi anda untuk beribadat, yang tu dia kata apa? Dia kata akan merosakkan akal ataupun dia tidak boleh ataupun diharamkan. Okay, no worries Kohan. Okay, come and join us.
Okay, seperti mana penyalahgunakan dadah dan juga minum arak. So orang kata, oh orang Islam tak boleh minum arak, tapi kan nobody actually say kenapa. Ataupun nobody actually have a question sebab apa orang Islam tak boleh minum alkohol. Sebab apa? Inilah dia. Okay, dia kata dia tak akan tenteram. Maksudnya nak semayang tak boleh sebab dia punya mind dia tak boleh nak control. You lost your control of your mind. Sebab itulah orang kata macam tak boleh drink and drive, tak boleh minum dan juga tak boleh membawa kereta. Sebab kereta tu memerlukan tumpuan. Sama juga macam beribadah. Dia kena ada tumpuan. Kalau tak ada tumpuan maksudnya no point of doing that. Okay, dia tak boleh macam minum sikit-sikit aja, kata tak apalah, I just like my mind a little bit kan. Kau nak minum tu dia tunggang je terus ni. Okay. Ada siapa orang Melayu dekat sini yang dia makan tapai? Tahu tak tapai? Tahu sir. Tapai tu kan dia ada macam alkohol kat dalam tu kan. So apa hukum dia pula yang tu? Harus jika tidak memabukkan. Harus kiranya tidak memabukkan. Tapi macam mana kita nak tahu kata benda tu memabukkan kalau kita makan? Boleh rasa, so makan banyak sangat pening. Ni sajalah saya nak cerita paling kelakar sekali tau. Kakak saya, dia ada anak baru lahir kan. Lepas tu anak dia baru lahir lah, jadi dia jadi inilah. Lepas tu kan family dia biras lah, orang kata family sebelah sana kan, dia orang macam bapak dia tu baru saja retired. Dia kata macam I nak ada aktiviti lah, tak tahu apa nak buat. Jadi dia belajarlah buat tapai. Dia belajar buat tapai, kemudian kan dia servekan to the whole entire family dia punya tapai dia. Dia kata try this, dia kata I baru je belajar buat tapai. So bila kita orang makan, I makan macam satu suap, lepas tu my sister cakap dekat sebelah kan, dia kata macam don't eat. Asyik dia tak faham. Lepas tu bila makan sesuap je baru dia tahu. Sebab dia peram terlampau lama kan, dia dah jadi macam bau dia tu dah macam semacam, dah macam alkohol tau bau dia. Betul. Tapi saya lah pula kan, macam makan satu sudu tak terasa sebab manis pula. Makan satu lagi lah, lepas tu my sister said that, stop eating that, itu dah tak boleh makan dah. Then only I realise. Sebenarnya benda tu dalam masyarakat Melayu pun ada sebenarnya tau. Kan dia dah jadi tua Linda. So dah tak boleh makan dah. So kalau macam you peram lama je sikit kan, dia tak boleh dah. I ingat arwah saya dulu suka makan nira. Nira nipah tau, nira nipah. Kan, kalau siapa orang kampung sini tahulah. Nira nipah tu kalau simpan lama sikit, dia akan jadi macam tua tau. Dia akan jadi macam orang kata beralkohol, dia macam dah berbuih sikit tu kan. Kalau dia tapis kata tak apa, bapak saya kata lah, dia kata tak apa, dia boleh makan lagi, boleh makan, boleh minum lagi. Sebab dia dah jadi macam manis dan at that time tu kan dia macam high sikit kalau minum tau. I dah tahu dah, tapi kan dia saja jadi macam dia buat tak tahu. Tapi benda-benda macam ni lah sebenarnya ada lagi di dalam kehidupan orang Melayu Islam pada masa dulu, tapi dah makin berkurangan lah. Tapi itulah dia kata, okay, bukannya cakap arak ataupun bir yang kita beli dekat 7-Eleven ke ataupun dekat kedai je. Kadang-kadang benda yang ada di rumah kita yang kita tak sedari. Ya? Okay. Menjaga kehormatan, ini adalah manifestasi yang keempat kalau tak silap saya. Okey, menjaga kehormatan dan juga keturunan. Sebab apa? Ni bercerita balik pasal hal nafsu seks dan juga nafsu khalwat kita ni kan. Kalau tak dikawal, maksudnya terdapatlah huru-haranya. Orang melakukan pergaulan di luar nikah dan juga sebagainya. Jadi this is something yang kita tak menjaga kehormatan ataupun keturunan kita lah. Orang cakap kita kenapa tak boleh? Orang lain boleh je macam duduk kedudukan, duduk sekali serumah tanpa perkahwinan dan juga sebagainya. Tapi ini kadang-kadang nak menjaga siapa? Nak menjaga kaum wanita tu lah juga. Sebab apa? Kaum wanita ni katalah tiba-tiba terlanjur ada anak, lepas tu kata ada siapa nak bertanggungjawab, ada habis dah dia punya family dia tu macam orang kata menjadi satu masalah kan. Jadi kita katalah menjagakan kehormatan keluarga. Sebab apa? Keluarga tu nak tahu siapakah sebenarnya orang yang rasmi yang menjadi hak milik seseorang wanita itu. Jadi dia adalah perkahwinan dan juga perkahwinan tu dengan ada cara yang tertentu. Okay? Dan mengharamkan perbuatan zina dan juga menuduh orang lain menuduh zina pun itu tanpa bukti yang kukuh pun bersalah. Okay? Dia kata apa? Terdapat hukuman iaitu pelaku zina boleh dihukum rejam sehingga mati ataupun telah dihukum disebat selama banyak 100 kali.
okey, ataupun penuduh zina tanpa bukti itu pun boleh juga dituduh sebat selama 80 kali. Okey, ini adalah satu agama yang orang kata yang macam very strict lah, terutamanya di dalam menjaga kehormatan dan juga menjaga keturunan. Okey. Yes, yang seterusnya iaitu menjaga harta benda. Alright, dia kata apa? Ini adalah satu manifestasi yang menitik beratkan kepada soal menjaga hak-hak individu. Kita boleh mencari pendapatan, tetapi pendapatan kita perlulah pendapatan yang halal, bukannya pendapatan yang haram. Dan cara yang sama sebab itu menjaga harta. Dan dalam masa yang sama, apa saja yang kita dapat, kita perlu keluarkan sedikit daripada pendapatan kita itu sebagai zakat, kerana itu bukan hak milik kita, tetapi ia adalah hak milik kepada orang yang tidak berkemampuan. Dia tak boleh bekerja, dia adalah orang yang tua, dia adalah anak yatim piatu yang tak ada ibu bapa yang boleh menyokong ataupun nak support dia. Okay? Orang yang cacat tak boleh bekerja, orang yang macam di dalam keadaan daif ataupun dalam keadaan asnaf, iaitu fakir, fakir miskin. Ini adalah sebab apa wang ringgit yang kita dapat daripada pendapatan kita tu perlu kita keluarkan dan berikan kepada orang yang memerlukan. Ada caranya, ada pengutipnya, ada jabatan yang melaksanakannya lah. Tapi bagi kita, bila kita ada pendapatan, that's how we are supposed to do. Okay, dan dalam masa yang sama terdapat hukuman untuk orang yang merompak, meragut, mencuri, makan rasuah, riba dan juga sebagainya. Walaupun orang kata kadang-kadang benda-benda macam ni nampak macam remeh-temeh kan, atau benda yang orang kata macam sebati dah. Perasan tak macam dalam masyarakat Melayu kan, bila macam makan-makan rasuah ni dia jadi macam satu benda yang sebati dah, yang orang kata tak nampak macam benda tu ada satu benda yang salah. Adakah anda bersetuju dengan saya? Setuju, sir. Setuju kan? Baru ni saya duk cerita dekat sembang orang kan, nak cerita pasal macam Qatar merupakan sebuah negara Islam, tetapi kan dia telah memberi rasuah kepada negara-negara lain supaya mengundi Qatar sebagai tuan rumah kepada World Cup yang baru ada sekarang ni lah. Did you realise that? Yes. Okay. So kadang-kadang menjadikan kita tak berapa respect kan. It's like sepatutnya permainan-permainan sebegini, the World Cup apa semua ni is like bring people together. Tapi dia ada cerita di sebaliknya. Okay. Sama juga macam politik kita di Malaysia lah. Kancah politik kita di Malaysia yang mana yang menjadi pemimpin yang telah dituduh memecah amanah dan juga rasuah dan sebagainya, boleh dikatakan semualah adalah beragama Islam dan juga Melayu. Jadi orang kata macam tak nampak kena benda tu ada satu kesalahan. Dah bukan kata sebab dituduh, tapi kan dia tak nampak benda tu ada kesalahan mengambil wang ringgit yang tak sepatutnya menjadi hak milik dia. You know lah, sampai dah dituduh kan sampai macam tu sekali. Jadi orang kata saya membuat kesimpulan sendirilah. Okay, dia dah macam sebati dah tak nampak kita benda tu salah. Walaupun agama tu sendiri dia katakan yes, that is actually wrong. Benda tu adalah benda yang salah. You know? Jadi kalau boleh generasi lapisan anda semua ni akan fahamlah, ini merupakan satu benda yang tak boleh kita ambil lewa ataupun kita kena ambil ini sebagai satu benda yang serius. Alright. Jadi kesimpulannya adalah segala perintah Allah dalam bentuk hukuman ataupun peraturan, dia menyifatkan kepada akidah dan juga keimanan, kepada ibadat, muamalat, munakahat dan juga jenayah, dan juga dia membahaskan berkenaan dengan budi pekerti dan juga moral manusia. Nah, bercakap pasal moral manusia ni, kita tengok yang terakhir sekali iaitu akhlak. Okay, so akhlak dia kata apa? Budi pekerti, tingkah laku, hormat menghormati dan juga amalan-amalan yang baik untuk mereka yang beragama Islam. Sesama manusia, tak kisahlah agama dia bukan agama Islam ke, dia beragama Islam ke, dia bukan orang Melayu ke, dia adalah orang Cina ke, orang India ke, ataupun bangsa asing ke, Bangla ke, tapi ini adalah manusia in one whole box there. Jadi ini merupakan tingkah laku kita.
Alright? Bukan mengikut kepada pangkat, bukan mengikut pada pekerjaan, sebab dia orang gaji, you boleh lah pointing, ni bersihkan ini apa semua kan, orang kata macam tuan pula. You cannot. Alright? Dan juga selain daripada itu, kepada Allah dan juga kepada makhluk-makhluk lain, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada pokok dan juga tanaman, kepada haiwan. Okay, sama ada haiwan tu adalah haiwan yang haram ataupun haiwan yang boleh kita makan, ataupun haiwan yang boleh kita bela, haiwan-haiwan liar dan juga sebagainya. Jadi orang kata dalam Islam tu dah pun dituntut sebagai satu benda, kita panggil dia sebagai akhlak. Ya. Okey, dan akhlak dikatakan ini membezakan kita di antara haiwan, ataupun membezakan kita sebab apa kita ni boleh berfikir. Kita ni ada seseorang yang ataupun satu makhluk Allah yang ada benda yang orang lain tak ada, ataupun yang makhluk Allah yang lain tak ada, itu akal fikiran. Meaning that we can think. So, kita boleh fikir yang mana yang baik dan juga yang mana yang buruk. Alright, so you don't have to make sure, sebab tu kita kena belajar, sebab belajar memberikan kita punya kemahiran akal kita tu untuk membezakan yang mana yang baik dan juga yang mana yang tidak baik. Alright, okay, so ada apa soalan nak tanya saya so far? Okay, sepatutnya kita main game sikit hari ni, tapi disebabkan oleh masa suntuk sikit, jadi tak sempat lah. Tak apa, kita bawa pada kelas sekali lagi ya. Okay, ada apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita ambil masa lebih kurang lagi setengah jam je lagi ya. Saya presentkan bahagian kedua, jadi minggu depan kita dah tak payah ada kelas dah. Alright, okay, let me just share with you the screen first. Mana dia sekejap. Okay. Okay, so bahagian kedua dalam tamadun Islam. Yang tadi tu bahagian pertama, so saya akan buat sekali lalu je lah. Nota ni semua saya akan sediakan dia di dalam UROC. Jadi lepas daripada kelas ni, bolehlah masuk ke UROC, buatkan latihan dan juga aktiviti yang telah saya sediakan untuk minggu ini. Ada banyak minggu ni macam apa orang kata banyak sikit, tapi sebenarnya pendek-pendek je, kita dah boleh siapkan semua dalam masa macam 2 jam macam tu je pun dah boleh siap dah lah. So don't worry. Okay, lebih kurang macam soalan kita cakap hari ni lah ya. Okay, so ini merupakan bahagian kedua. Dalam bahagian kedua kita akan melihatkan dengan lebih universal lagi, iaitu Islam di serata dunia. Okay, faktor-faktor yang menentukan kecemerlangan dan juga kemerosotan tamadun Islam, sumbangan tamadun Islam tu kepada dunia, dan juga yang paling saya suka di sini adalah isu dan juga cabaran terhadap tamadun Islam. Okay, dan bagaimanakah Islam di Malaysia ini diperkembangkan. Okay, dan selain daripada itu kita lihatkan kepada bahagian-bahagian jihad. Okay, now Islam di serata dunia. Mengikut populasi daripada tahun 2020, terdapat 1.8 bilion orang Islam yang berada di dunia, yang scattered everywhere all around the world. Walau bagaimanapun, ketumpatan yang paling tinggi sekali adalah di Indonesia, iaitu 229 juta orang Islam yang berada di situ. Ramai Malaysia tak ramai macam tu, walaupun Malaysia adalah dominan orang Islam, tapi dia sebenarnya taklah seramai orang Indonesia, sebab Indonesia is sangat padat. Kalau siapa pergi Indonesia dia tahu, you have no space for you to leisure and all that, semua tempat ada orang. Okay. Kedua adalah Pakistan, 200 juta, India yang ketiga, Bangladesh adalah yang keempat, dan juga yang kelima adalah Nigeria. Okay, itu sebuah negara di Afrika yang mempunyai ketumpatan orang Islam yang tertinggi sekali, yang menjadikan 5 negara tertinggi orang Islam di dunia. Okay, dan dalam peta yang saya tunjukkan di sini menunjukkan di manakah agama Islam tu dia bermula. Kalau tengok yang warna orange dekat bawah ni, okay, saya tak boleh nak zoom in. Can I? Okay, can you see this? Alright.
Yang warna orange ni di sinilah di mana bermulanya Madinah. Madinah dikatakan kota di mana bermulanya agama Islam, dan perkembangannya itu ikutlah anak panah di mana dia berada di sini. Dia bermula daripada sini, dia pergi ke Mesir, kemudian dia pergi ke Algeria dan juga sebagainya. Ini ke sebelah barat. Okey, dan dia pergi ke bahagian atas ni semua ni adalah apa kita panggil? Benua Eropah iaitu dia pergi ke Itali, dia pergi ke Spain dan juga sebagainya sampailah ke atas. Kemudian dia pergi ke Asia jauh iaitu pergi ke Parsi, Afghanistan, Baluchistan, Gohegostan ni semua sebelah kanan ni lah. Dan seterusnya dia sampailah ke tanah Asia Tenggara, okey, pada sedikit masa lah. Dan bila bermulanya adalah daripada tahun 662 selepas daripada Masihi. Maksudnya ini adalah 600 tahun selepas daripada Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Okey, di sinilah perkembangan Islam pada masa itu. Alright? Okey. Now, Islam di serata dunia dapat dilihatkan dengan pelbagai bentuk rupa, warna kulit, ras, pakaian, cara percakapan, komunikasi. Kalau tengok di gambar di sini kan, ini mungkin di Asia seperti di Jakarta ataupun di Afrika, atau mungkin di negara-negara Timur Tengah, ataupun mungkin di Turki ataupun di Pakistan dan juga di negara China. So don't be surprised, di negara China sebenarnya mempunyai populasi orang Islam yang sangat ramai. Saya pernah ke Beijing dan juga bersemayang di satu masjid di mana di situ kan terlupa pula saya bahawa orang Cina tu sebenarnya ada yang beragama Islam. Kalau tahu, siapa yang tahu kat wilayah Xinjiang and all that kan, yang dia buat mi tarik apa semua tu kan, itu semua Islam tu sebenarnya. Okay. Faktor-faktor kecemerlangan tu adalah datang daripada pelbagai faktor. Okay. Iaitu yang pertama tu sebagai ajaran Islam tu sendirilah. Orang yakin kepada ajaran Islam, sebab itulah ajaran Islam tu memeluk ataupun mengambil orang untuk memeluk agama Islam tu dengan lebih lanjut lagi. Sebab dia kata apa? Agama Islam ni adalah lengkap dan juga adil. Okay? You can go to other places and look into like every single thing. Tapi sebenarnya come back to Islam because this is actually where the whole thing all started. Okay? Kedua adalah pemerintah yang bertakwa dan juga bijaksana. Seorang pemimpin dalam Islam perlu mengikuti garis panduan kepada ajaran Islam. Okey, kalau dia tak, maksudnya dia bukanlah pemerintah yang bertakwa. So ini susah nak sampai ataupun susah nak dapat. But once when you get it, you will get it. Okey, sebab itulah bila anda mulakan dengan diri anda. Kalau anda adalah beragama Islam dan anda ingin menjadi pemerintah kecil ke besar ke tak kisahlah, ataupun mungkin memerintahkan keluarga anda sendiri, kepada orang lelaki yang dah berkahwin, ada anak, ada isteri, okey. Jadi pemerintah keluarga, pastikan anda yang bertakwa ataupun mengikut ajaran Islam. Okey, di situ mulanya. Nah, sumber ekonomi yang luas dan juga padat disebabkan oleh ada apa? Zakat, okey, sebagai satu sumber keuangan. Ya, cara untuk mencari harta benda dengan cara yang selamat dan juga dengan cara Islam yang lebih halal. Ini adalah faktor kecemerlangan lah. Okay. Politik yang stabil. Okay. Di dalam abad ke-8 hingga ke-13, dunia ni umumnya didominasikan oleh Islam. Tapi sekarang ni kan kita tengok macam agama Islam tu dah tidak berapa sesuai dijadikan sebagai satu faktor politik. Adakah anda bersetuju dengan saya? Setuju, sir. Bila PAS kata apa itu? Kalau tak sokong PAS tak masuk syurga. Pernah dengar tak? Pernah. Ada orang PAS tak sini? Saya tanya dulu. Azham orang apa orang PAS ya? Okey. Sebab apa? Okay. Pemimpin tu perlu pemimpin yang bertakwa. Kalau kata macam pemimpin tu hanyalah manusia biasa yang menggunakan Islam sebagai satu tiket untuk mendapat kepentingan politik, dia telah mencemarkan agama itu sendiri. Dengan statement-statement yang dia keluar tu lah, sepertilah macam agama lain tak boleh masuk syurga kan. So things like that we do not know. Alright, tapi it's not nice for us to come and say it out loud to everybody to actually listen to it. So sebab itulah kadang-kadang saya fikir kata macam
parti PAS atau parti Islam yang menggunakan nama tiket Islam dan tidak menggunakan cara terbaik di dalam Islam untuk memerintah merupakan satu parti yang apa orang kata, it went down the other way around tadi, jadi macam it convert into 360. So wallahualam lah. Okay. Tapi politik yang stabil merupakan satu faktor kecemerlangan di dalam tamadun Islam itu sendiri. Dan selain daripada itu, kegiatan ilmu yang meluas. Okay. Terdapat institusi masjid yang dijadikan tempat beribadat dan juga tempat untuk menuntut ilmu. Kalau siapa yang pernah mendengar berkenaan dengan Universiti Al-Azhar, merupakan antara universiti terawal yang bermula daripada institusi ibadat iaitu masjid ataupun madrasah, kemudiannya dibesarkan menjadi sebuah universiti dan menjadi antara universiti yang terawal di dunia. Okay. Alright. Dan juga keadilannya yang menyeluruh. Seperti macam pemerintahan kita yang ada sekarang ni lah. Di Malaysia adalah masyarakat majmuk yang mana kita ada pelbagai agama dan juga pelbagai bangsa yang perlu dihormati walaupun mereka bukan beragama Islam, tetapi kita sebagai orang yang ada di dalam tamadun Islam, kita perlu ada satu keadilan yang menyeluruh. Manakala di zaman Rasulullah pun sama, pada masa itu contohnya macam di Egypt ada orang Kristian, kita panggil sebagai orang Kristian Koptik, di mana dia punya pengajaran dia tu yang paling sama dengan Islam. Walaupun berbeza agama, tetapi tuntutan untuk mengadili mereka tu adalah dengan secara lebih menyeluruh. Ya, okey. Dan juga ketenteraan yang kuat. Ini menunjukkan kepada zaman Rasulullah dululah. Okay? Bila ada zaman khalifah, di mana khalifah memerintah pada itu, tentera adalah satu keadaan yang paling kuat sekali. Dia kata apa? Mereka ni sangat kental. Masa peperangan Badar tu ada pada bulan puasa. Puasa-puasa pun boleh berperang dan dia orang menang. Okay? Dan dalam masa peperangan tu dia ada perang sebab apa? Dia kata dia memerang untuk mengatasi ataupun memenangi keamanan. Okay? Dan juga untuk menyebarkan agama Islam pada masa itu. Tapi dengan cara yang terbaiklah. Dia tak merosakkan tanaman, dia tak membunuh anak-anak, dia tak membunuh wanita, dan dia juga tidak merampas segala harta benda dan juga dia tak merampas tanah-tanaman dan sebagainya. Dia cuma merampas kata senjata sahaja. Tetapi dia meminta mereka untuk terus untuk hidup di dalam keadaan yang aman dan juga di bawah taklukan agama Islam ataupun tamadun Islam lah at that time. Okay, alright. Dan selain daripada itu adalah kedudukan yang strategik, yang mana ini merupakan satu faktor yang terbaiklah di mana wujudnya tamadun itu sendiri. Okay, di mana terdapat prasarana yang lebih sempurna. Contohnya macam di Egypt dulu ada Sungai Nil, di mana semua tamadun bermula di lembah yang subur. Okay, dan juga keterbukaan kepada tamadun-tamadun lain. Bila berada di negara Arab, dia ada sokongannya daripada mana-mana lain tamadun yang lain seperti tamadun Babylon, tamadun Rom dan juga sebagainya dan juga Latin, di mana di sinilah menjadi satu pusat pendidikan dan juga satu pusat falsafah dan juga perubatan di mana dia translatekan everything ke dalam bahasa Arab dan juga dijadikan dia sebagai satu perpustakaan di situ. Okey, itu adalah faktor kemenangan ataupun faktor yang menggemilangkan tamadun Islam. Sekarang kita tengok pula kepada faktor-faktor yang memerosotkan ataupun yang menurunkan tamadun Islam ni. Okey, dan sama juga tadi pemerintahan yang baik. Okey, nanti ada pula orang cakap, dia kata alah kat Malaysia ni pemerintahan tak apa-apa je. Dan betul juga. Okey, pemerintah yang lemah akan merosotkan tamadun Islam tu sendiri. Ada pelbagai contoh sebelum daripada tu. Tak payah jauh lah, dekat sini je, dekat Malaysia pun sama juga. Okay? Yang mana kita rasa, sebab kita ni ada akal fikiran, yang mana kita rasa macam pemerintah itu tidak mengikuti kepada ajaran kepada tamadun Islam, itu menunjukkan bahawa ekonomi dia telah jatuh. Okay? Kita sebagai sebuah puak yang berpecah belah dan sebagainya, ya. Jadi pemerintahan tu pemerintahan kuku besi, harga pasaran naik, okay? Harga makanan-makanan naik, nak pergi shopping beli telur pun dah naik harga dan sebagainya. Ini antara output daripada pemerintahan yang lemah lah. Okay? Penyelewengan dan juga keruntuhan akhlak. Okay? Pemerintah tu dia mengikut kepada nafsu dia sendiri. Dia nak ada kereta dia sendiri, dia nak ada duit dia sendiri, dia nak ada
jets dia sendiri dan sebagainya. So ini antaranya lah kekurangan ekonomi. Okay, ini juga merupakan faktor kemerosotan. Okay, di mana terdapat kemiskinan yang kemudiannya merujuk kepada masalah sosial lah. Dah orang dah tak cukup duit kan, mencuri, looting, membuat perkara-perkara yang tidak bermoral, okay, pelacuran dan juga sebagainya. Ini kadang-kadang disebabkan oleh kekurangan sumber ekonomi. Alright, bukannya dia nak, tapi sebabnya dia terpaksa disebabkan oleh keadaan. Nak ni pun susah Keadaan ilmu yang tidak berkembang. Ada ilmu tetapi kan simpan. Kita tak war-war dan juga tak sebarkan. Okay. Ancaman daripada musuh luar. Ini daripada dahulu sehinggalah sampai sekarang. Orang beragama Islam atau masyarakat Islam sentiasa mempunyai ancaman. Sentiasa mempunyai musuh-musuh kita tersendiri. Okay. Macam sekarang ni samalah. Kadalah saya nak pergi Amerika dan sebagainya. Kalau dia bagi tahu saya orang Islam ke dia orang dah macam angkat leher tinggi sikit lah kan. Orang kata takut nanti teroris ke siapa dia ni, you know. So that sort of thing. Alright. Okay, dan juga bencana alam seperti wabak, kemarau, banjir, ribut taufan, tsunami, gempa bumi seperti yang berlaku di Indonesia pada 2-3 minggu yang lepas. Okay. Al-Quran telah banyak merakamkan peristiwa-peristiwa di mana kaum-kaum dahulu Allah telah membinasakan disebabkan oleh keingkaran dan juga kesombongan. Okay, now sumbangan Tamadun Islam ni nanti saya nak tunjukkan anda boleh membaca ataupun menonton video yang ada di dalam Europe yang telah saya letakkan di situ untuk rujukan anda. Okay, antara yang terbaik sekali di dalam sumbangan Tamadun Islam ni adalah merupakan sebagai contohnya Yahya Al-Barmaki yang mengadakan industri kertas di Baghdad pada tahun 800 Masihi. Baitul Hikmah ataupun dipanggil sebagai House of Wisdom. Ini merupakan perpustakaan yang pertama yang terletaknya di Baghdad, alright, pada satu masa dahulu. Sekarang ini telah pun rosak dan juga telah dilenyap dan dihapuskanlah. Tahun 813 hingga 833. Ini merupakan dipanggil sebagai perpustakaan yang pertama di dalam sejarah dunia. Okay. Alright. Selain daripada itu, Ibn Sina ataupun Avicenna ataupun in French they call it Avicenne. Okay, ini seorang bapa perubatan di dalam bapa perubatan moden di mana beliau telah membuat penciptaan yang telah digunakan sehingga pada masa ini. Sebagai contohnya macam nak ambil nadi, okay, nak tahu sama ada seorang tu dia sakit ataupun tak, dia check kepada nadi. Sebab apa? Dia kata nadi ni dia tengok aliran darah, dia nak tengok bagaimana darah di pump tu dia stabil ataupun tak. Jadi macam mana kita nak tahu sama ada seorang tu sakit ataupun tak sakit? Kita tengok melalui aliran darah dia. Nah, disebabkan oleh memeriksa nadi ni, sampailah orang buat macam jam. Orang kata apa yang boleh periksa nadi tersendiri kan. Kalau kita lari nak tengok berapa kita punya nadi kita, lepas tu bila kita settle tengok berapa nadi kita, burn the calories and everything. Ini sebenarnya datangnya daripada Ibn Sina. Okay. Ibnu Battuta iaitu pakar pelayaran yang pertama. Okay. Ibnu Finas yang dikatakan mencipta payung terjun dan juga kapal terbang yang pertama. Tapi idea itu telah pun diteruskan oleh Oliver and Wilbright Brothers, okay, ataupun Wright Brothers pada tahun 887 di mana ia telah menjadi prototype kepada penerbangan ataupun kapal terbang yang ada sekarang ni lah. Al-Khawarazmi iaitu pakar matematik. Alright. Selain daripada itu, isu-isu dan juga cabaran semasa di dalam tamadun Islam. Now, yang pertama sekali adalah tanggapan terhadap kita ni adalah penjenayah Allah. Cuba tengok pada gambar yang sebelah kanan ni. Ini merupakan satu gambar yang digambarkan Afghanistan pada tahun 1967 sehinggalah ke tahun 2015. Okey. Pada pendapat anda lah daripada gambar ni saja, apakah yang boleh anda gambarkan daripada apa yang cuba ditunjukkan di sini? Anybody can tell me? Gambar daripada tahun 1967 dan ini merupakan gambar daripada tahun 2015. Okey, ada siapa yang boleh berikan sedikit pendapat apakah yang cuba digambarkan oleh gambar ini? No, for me I feel like freedom
from whatever they can wear, now they have to like cover everything. For me, it's like the freedom is not there. Yes, that's true. Tapi the freedom is mostly for the woman. Yeah, mostly True. for the woman. Dia kata tahun 1967 wanita adalah lebih liberal. Sebab apa? Dia boleh pergi ke sekolah, menuntut ilmu, dia boleh berfashion dan juga berpakaian, which woman and fashion memang dia tak boleh dipisahkan lah kan. Jadi dia memberikan hak asasi kepada wanita untuk memperkembangkan dia punya personal development dia. Tetapi selepas daripada pemerintahan Taliban, iaitu pemerintahan rejim yang berasaskan kepada ketenteraan, di mana dia telah menarik balik kebebasan yang diberikan kepada kaum wanita. Dia kata apa? Wanita hanya boleh duduk di rumah, menjaga suami dan juga menjaga anak-anak dan juga menjadi orang kata macam jentera untuk menghidupkan mereka. So you only like serve me food, you go out and look for money, you go and buy food, you go and cook food because I'm going to eat because I am here with a gun, I am protecting the nation. So dia jadikan satu paradigma di mana benda ni ditanam di dalam apa orang kata, it's like a chip that is built into the woman's brain so that the woman become like this. Sampai dah tak nampak apa dah. How this is, saya tak faham kadang-kadang kan. Orang kata tutup menutup aurat tu dia sampai muka boleh buka. Tak payah nak tutup semua. Tapi ni kan dah sampai macam tak nampak dah rupa. Tak tahu macam mana nak jalan sebab wanita tu pernah macam susah dah kan. Nak bernafas, susah nak makan, susah nak tengok pun susah. So, ini dah jadi macam melampau lah. Alright, I think that is actually salah satu isu yang sangat besar lah. Right, dan selain daripada itu adalah terorisme lah. Tengok macam gambar ni kan, meletupkan diri di kawasan publik ramai dengan dia kata apa? Dia kata, saya ni mati dalam keadaan jihad ni sebab kalau saya mati ni saya terus masuk syurga. So like say no more, like I am leaving the world bye-bye sebab lepas saja dia letupkan tu dia terus masuk syurga. Alright, dan bukan takat tu je, sampai budak-budak pun dia dah orang kata make it as something inilah tambah-tambah macam dalam gambar yang sebelah kiri ni. This is actually ISIS. Saya tak pasti sama ada ISIS ni masih lagi hidup ataupun beroperasi seperti biasa dan sebagainya. Tapi ini merupakan adalah puak pelampau yang menggunakan Islam sebagai satu tiket untuk memberontak dan juga untuk membuat jenayah. Whereas agama Islam sebenarnya bukanlah sebegitu. Pencabulan hak asasi manusia yang berlandaskan kepada agama. Seperti yang berlaku di Bangladesh, gambar yang sebelah kanan ni, di mana puak ataupun orang masyarakat Rohingya. Mereka ni sebenarnya adalah masyarakat Myanmar. Tetapi beragama Islam. Walau bagaimanapun mereka telah pun dihalau keluar dengan secara brutal sekali, di mana rumah-rumah mereka dibakar, yang mana yang cuba untuk melawan akan dibunuh, wanita-wanita telah dirogol, rumah mereka semua telah dibakar sebab nak menghalau mereka keluar sebab dia kata ini orang Islam, so you cannot stay here. Ini sebenarnya adalah tanah milik puak Buddha ataupun orang kata puak pelampau Buddha. Right? So they come in wearing like the Sami punya robe dan sebagainya. Jadi orang kata dia jadi macam peperangan yang melibatkan agama, which is not really a nice things to do. Tapi benda tu berlaku. Jadi dia kata apa? Ini adalah pembasmian etnik. Sama juga yang berlaku di China. Ini gambar sebelah kiri ni. Ini adalah daripada puak Ugyur ataupun Hui, di mana mereka telah pun di brainwash. Alright? Ini orang Cina sendiri yang cerita pada saya, yes, that's true. There is an institution that they bring in all the Muslim into the place and then after they will, torture mereka ni, cakap kata, no, there's no such thing as agama Islam. Now, you have to leave it there and move on and also like work like a robot or something, I don't know. Tapi benda macam ni berlaku lah. Alright? Selain daripada itu, pencerobohan dan juga penempatan Israel di atas Palestin. Alright. Now, ni gambar daripada tahun 2005. Kalau you tengok yang warna putih ni. Alright, let me just show you. Yang warna putih ni. Ini adalah saya pergi sebelah kanan ni dulu. Ini adalah Palestin yang berwarna hijau. Ini tahun 1947.
Kalau anda ingat, tahun 1945 merupakan Perang Dunia Kedua. So 1947 di mana selepas Germany kalah, jadi apa dia buat adalah dia telah shipkan sekumpulan orang-orang Yahudi ataupun the Jewish yang datang daripada negara-negara seperti Austria dan juga Germany ke Palestin pada masa itu dan meletakkan mereka di sini sebagai satu cara untuk minta maaf disebabkan oleh peristiwa Holocaust dan juga sebagainya kan. Jadi they are sitting here. So what happened is ini adalah yang dibantu oleh United Nations pada tahun 1947. Alright. 1967. Jadi kalau tengok dekat sini ni kan yang warna putih ni, ini semua yang telah diambil wilayah dan dijadikan dia sebagai wilayah Israel. So what happened is di sini ada orang duduk di situ. So what happened is dia halau lah. Dia suruh duduk dekat dalam semenanjung Gaza ataupun dekat strip of Gaza strip ni. Daripada besar macam ni terus dia jadi macam kecil je. You see, this is actually like the smallest part. Alright, saya ada rakan saya yang baru saja pergi ke Baitul Muqaddis. Okay, at that time dia kata yes, dekat quarters of the Jerusalem boleh masuk, tapi dekat the strip of Gaza tak boleh masuk. Dia kata apa saja yang benda masuk dekat sini semua akan difilter dulu oleh orang-orang Israel ni. Dia kata sampai nak beli stamp pun, stamp masuk kat dalam yang kecil macam tu pun akan melalui ketenteraan Israel sebelum sampai ke orang Palestin. So lama-lama di kat sini ni pun akan hilang lah. Okay, dan janji Allah yang katakan bahawa sekiranya Israel semua ni telah mengambil kawasan Palestin, itulah menunjukkan bahawa hujung dunia ataupun telah menjadikan hujung dunia ni lah. Alright, so among other thing, wallahu alam. Dan antara isu-isu yang lain adalah seperti kerapuhan politik, ekonomi yang lemah, okay, kurang peka kepada kehendak semasa. Ini memang standard lah. Alright, kadang-kadang bila kita terlampau fanatik dengan agama, jadi kita menutup mata dan juga telinga kita kepada keadaan semasa yang berlaku. Alright, which is actually not nice things. Agenda musuh Islam, okay, sejarah pertekangan di antara Timur dan Barat, kesan penjajahan Barat dan juga pengekalan hegemoni Barat dan kejahilan dan juga ekstremis Barat terhadap orang Islam. Okay, now kita tengok Islam di Malaysia sekarang ni, terdapat pelbagai cara untuk menaikkan nilai-nilai Islam. Islam ni dekat Malaysia dia cuma bermula start daripada bila tahun 1980 lebih kurang macam tu je sebenarnya. Okay, saya ingat arwah mak saya dulu mana ada pakai tudung, dia free hair. Okay, masa tu lah, alright. Macam kakak-kakak saya dulu masa tahun awal-awal tahun 90-an, maybe you all tak lahir lagi lah. Okay, dulu dia orang macam pakai skirt, okay, and then after that pakai macam like sleeveless macam tu, keluar main badminton and all that, you know, like okay, itu masa dulu. Tapi sekarang macam mana pula? Ada keluarga Melayu dekat sini, cuba cerita sikit. Sekarang budak-budak kecil pun dah masuk sekolah dah kena pakai tudung, betul tak? Okay, masuk darjah 1, okay, masuk darjah 1 pun dah pergi sekolah, dah kena pakai tudung pergi sekolah. Alright, do you think that the people who are actually ataupun the kids they are wearing tudung, dia pergi ke sekolah, dia tahu tak apa sebenarnya rational ataupun what's the implication memakai tudung kat situ? Adakah disebabkan oleh tuntutan daripada sekolah ataupun tuntutan daripada ibu bapa, ataupun they know that is actually what they want? Ataupun sebenarnya nak mengajar mereka daripada kecil untuk bertudung? Untuk mengajar mereka menutup aurat daripada kecil, sebab tadika pun sekarang dah pakai tudung. Dah pakai tudung. Jadi memang tak ada orang kata apa, macam ada orang protes ke apa, ada tak Hidayah? Tak ada, setakat ni parents dan anak-anak boleh ikut. So daripada pagi sampai ke petang pakai tudung. Even kalau tengah tidur pun memang pakai tudung, sebab dekat tadika memang ajar cara cara hukum atau hukum agama. So anak-anak boleh ikut. Sebab kalau saya tengok dekat luar pun
Ada anak-anak yang pakai tudung, even baru 6 tahun dah pakai tudung walaupun keluar pergi berjalan-jalan dengan mak ayah dia. That's actually a very positive things lah pada pendapat saya. Tapi lah saya nak tanya lah Hidayah. Pada tahun, saya anggap anda umur berapa dalam lingkungan? 20 tahun, 30 tahun? Apa tu? Saya Hidayah umur dalam lingkungan 30-an? 20-an? Ya, 30-an. 30-an. Okay. Mungkin pada anda masa kecil-kecil, like 20 tahun yang lalu, bilakah kesedaran untuk memakai tudung tu bermula? Masa masuk tahun 1. Masuk tahun 1 maksudnya 6 tahun lah. Sebab ayah saya Bilal, jadi macam strict sikit untuk agama. I see. Okay. Faham. Okay. Tapi saya cerita ni sebagai orang kata satu benda general je lah macam arwah ibu bapa saya dulu kan, masa tu tahun, saya ingat tahun 90, bukan tahun 90, tahun 80 something like that. So orang kata macam kesedaran untuk agama tu dia macam tak sama seperti sekarang. Okay, kalau kita tengok wanita-wanita zaman dulu kan dia suka macam berkebaya, lepas tu pakai baju macam ketat-ketat dan sebagainya. You know, like dia tak sama macam sekarang ni. Maksudnya penghayatan nilai Islam pada masa sekarang adalah lebih lagi berbanding dengan pada masa sebelum-sebelum ni. Right? Sekarang ni kata orang nak pakai baju kebaya, tak ada siapa nak pakai dah kan. It's like macam number one is tak muat. Secondly is like tak boleh lah nanti menutup kau, tak menutup aurat dan sebagainya. So there are so many things lah. Now, penghayatan nilai Islam Okay. Betul Hafiza? What was it the chat? Sorry, I didn't check. Anak ni ikut ibu pakai tudung. I see, okay. Saya sambung balik Nah, penghayatan nilai-nilai Islam di Malaysia. Terdapat institusi-institusi yang memberikan kefahaman yang lebih lanjut lagi berkenaan dengan Islam di Malaysia. Seperti sistem pendidikan bersepadu, sekolah-sekolah kafah. Saya ingat dulu sebagai seorang Melayu Islam, kecil-kecil pada tahun 1 ataupun 5-6 tahun sebelum daripada tu pun pergi sekolah darjah 1. Lepas tu balik sekolah dah kena pergi mengaji Quran. Jadi orang kata dah jadi macam satu lumrah tau. Jadi apa tu? Konsep semesta dah. Saya rasa semua orang dekat sini pun akan lalui benda yang sama masa dia orang darjah 1 dulu, betul tak? Habis sekolah apa terus kena pergi belajar agama ataupun belajar baca Quran sampai khatam. Right? Kan mak saya kata kalau khatam barulah boleh buat kenduri, boleh buat parti. So kita pun macam laju je lah kan nak khatamkan Al-Quran sebab you know like you get like all this to deserve some perks. Alright. Sekolah menengah kebangsaan agama, sekolah berasrama penuh yang berasaskan kepada Islam. Terdapat sekolah-sekolah swasta sekarang ni, tadika Islam seperti tadika Nur Hidayah. Alright, tadika Islam Little Caliph. Little Caliph, I see. So Little Caliph pun sama juga, okay. Bersekolah yang berlandaskan kepada kehidupan bercorakkan Islam ataupun spiritual. Okay, Universiti Islam Antarabangsa, terdapat kelas-kelas mengaji di surau dan juga di masjid dan banyak lagi lah. Alright, dan selain daripada itu, daripada segi perniagaan ataupun urus niaga, terdapat macam contohnya macam pajak gadai. Okay, dulu nama dia pajak gadai tapi sekarang ni dia panggil sebagai Al-Rashnu. Sebab apa dia kata takut pajak gadai ni mengenakan bunga yang tinggi sampai orang tak mampu. Alright, jadi dia letakkan dia secara benda halal. Terdapat bank Islam yang lebih kepada Islamic banking ataupun bank muamalat. Terdapat tabung haji, terdapat takaful Islam merupakan satu cara insurans cara Islam berbandingkan dengan conventional insurance. Alright. Dan selain daripada itu, penubuhan JAKIM, penubuhan dasar bersih, cekak dan amanah, Plan Integrasi Nasional dan juga sebagainya. Ini merupakan badan-badan di mana ditubuhkan khasnya sebagai satu badan yang cuba untuk mengembangkan penghayatan Islam di Malaysia. Okay? Alright. Saya hentikan sampai sini dulu. Jihad dalam Islam ni nanti kita akan bincangkan pada topik yang terakhir pada akhir semester ini. Okay? Alright.
So sebelum kita mengakhiri, saya nak tersentuh sikit berkenaan dengan UROX. So let me just jump through to UROX. So don't worry, saya cuba untuk habiskan cepat. I know it's actually a little bit too long for you to sit and listen to me talking. Alright, so I hope you guys can see this. Saya kecilkan sikit so that lebih lawa lah. Okay. Now, lepas daripada ni, saya akan bukakan minggu ketiga dan minggu keempat seterusnya. Okay, so minggu ketiga ni dah ada dah. Jadi saya nak anda untuk masuk ke dalam ni dan juga lihatlah semua apa yang saya letak dan saya sajikan dekat sini. So it's actually very interesting. Minggu keempat pun lepas ni nanti saya akan bukakan terus. Alright, jadi untuk minggu yang pertama ni saya masukkan dulu. Okay, untuk orang Islam bila lihat saja gambar ini dia akan jadi macam tenang hati sebab inilah dipanggilkan sebagai rumah Allah, di mana pusat, di mana sebagai satu hajiyah ataupun melengkapkan tamadun. Orang Islam akan datang untuk menziarah. Ada 3 tempat di dunia di mana menjadi tempat suci orang-orang Islam. Yang pertama adalah di sini di Mekah. Yang kedua adalah di Madinah, dan yang ketiga, siapa tahu dekat ketiga tempatnya di mana? Anyone can tell? Tahu tak? Di Masjidil Al-Aqsa, iaitu di Palestin. Okay? Walaupun kita dah tak boleh menziarah di situ disebabkan oleh politik ataupun ketegangan di tempat di situ, tapi kita anggapkan bahawa 2 tempat ni kita dah pernah datang ziarah lah kalau sampai pernah pergi. Ni saya dengan unta. Okay, saya nak cuba nak kongsikan dekat sini. Alright, I'll just gonna open it up for you. Ini merupakan pengembaraan saya di negara Iran, which is actually very interesting. Saya ni memang suka mengembara. Saya berpeluang untuk pergi ke negara Iran yang merupakan negara Islam yang selalu diperkatakan berkenaan dengan sekatan ekonomi yang datangnya daripada Amerika. So dekat sini dia tak ada lah McDonald, dia tak ada Kentucky, dia tak ada apa. Tapi the thing is, it's so beautiful. I can go there again. Satu negara yang sangat authentic. I have some of the pictures here that I would like to share with you. Alright. Ini adalah wanita-wanita Iran atau wanita Parsi. Kalau tengok memang cantik. Mereka mempunyai satu features yang sangat tajam. Dia punya makeup dia pun macam garang je semua. But it was actually a very interesting people to meet there. Okay, dan ini adalah saya dengan rakan saya. Kita orang, dan kalau nampak ada orang berpakai berjubah macam ni kita panggil sebagai mullah, iaitu orang politik lah, maksudnya orang kerajaan at the place itself. Dan banyak lagi. So there is a story behind here as well. Kalau ada masa, bolehlah anda boleh tengok pada gambar-gambar saya ni. Saya ni suka mengambil gambar. So I love to take beautiful photos where the place that saya pergi. Okay. Di dalam ni saya ada 2, ada nota dan juga ada video dan juga ada fakta dan media. Dan selain daripada itu, ada 2 tugasan yang telah saya sajikan kepada anda untuk anda buat untuk mengutip markah. Okay. Nah, kita pergi kepada aktiviti yang pertama. Let me just go through to the activities. Okay. Okay, sebelum tu dalam video di sini pun saya letakkan, tadi Linda ada tanya saya kan, ada kita tengah discuss kan pasal bagaimanakah Jesus Christ digambarkan di dalam Islam, menunjukkan persamaan di antara agama Islam dengan agama Kristian. Jadi ada video di sini yang saya jumpa di dalam YouTube yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda untuk tatapan anda pada kelas kali ini. Okay, alright, bolehlah tonton dia di dalam ini Okay, tadi kita cerita pasal sumbangan kepada tamadun Islam. Ada beberapa video ni datangnya daripada video ataupun TV Al-Hijrah yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Ada beberapa episod dia ni pendek-pendek je, lebih kurang macam 3 minit. So if you have the time, why don't you just go and watch each of these episode untuk mempelajari lebih lanjut lagi bagaimanakah sebenarnya sumbangan Islam
terhadap perubatan, terhadap engineering, kimia ataupun ilmu-ilmu lain seperti seni bina dan sebagainya. There's a lot of it, so I want you guys to, if let's say ada masa, boleh masuklah Okay. Alright, ini merupakan tugasan yang saya berikan kepada anda untuk minggu ni lah. Berdasarkan kepada dua video di atas ni, ini menceritakan bagaimana Islam adalah satu agama yang berkembang dengan terpantas sekali di Eropah. Okey, terdapat dua video yang telah dipetik daripada penempatan orang Syria yang datang sebagai pelarian dan tinggal di negara-negara Eropah seperti di Germany, dan juga ini satu lagi video saya dapat ingat dah. Alright. Dua video di atas menggambarkan gambaran bahawa Islam merupakan agama yang terperkembang pesat di Eropah, malah di seluruh dunia. Macam kalau saya melawat Eropah sekarang ni, saya dah tak susah nak cari makanan halal, saya dah tak susah untuk nak cari macam masjid ataupun tempat-tempat ibadah sebab semuanya dah ada dah. I was in Germany, like I'm going to go there like soon. Okay, saya dah tahu dah kat mana tempat nak sembahyang Jumaat. Saya dah tahu dah tempat dekat mana nak pergi macam membeli daging halal dan sebagainya. So orang kata macam tak susah Jadi pada pendapat anda, okay, apakah faktor-faktor yang menyebabkan agama Islam berkembang dengan begitu pesat sekali? Jawapan ni boleh anda perolehi melalui video yang telah saya sajikan di sini. Jadi jangan lupa untuk menonton video dan juga untuk menjawab soalan. Gunakan rujukan web ataupun artikel yang bersesuaian sekiranya perlu dan bincangkan soalan di atas, dan ini adalah pendek sahaja iaitu lebih kurang dalam 150 perkataan sahaja. Jangan tulis panjang, tulis pendek saja Satu perenggan pun dah mencukupi. Ini untuk membolehkan anda untuk mendapat 3 markah ataupun 3 poin. Nanti saya akan campur dengan markah penuh Alright, itu satu. Ada satu lagi tugasan yang kedua. Okey. Nah, tugasan yang kedua ni berkenaan dengan zakat. Bagaimanakah zakat adalah sebagai satu sistem percukaian yang adil dan juga dinamik. Alright. Jadi saya letakkan juga satu video di sini. Jadi saya tanyakan kepada anda, pada pendapat anda, adakah zakat berkesan sebagai tunggak ekonomi, maaf saya ada spelling mistake di situ, di dalam tamadun Islam? Tonton video di atas dan bincangkan 3 kunci utama kenapakah zakat itu berkesan di dalam tamadun Islam. Okey. Nah, video ni menceritakan. Jadi awak kena faham video tu, catat apakah 3 faktor yang telah diberikan, kemudian letakkan jawapannya di dalam submission. Okey. Now, tugasan ni just boleh jawab terus di dalam tu tak payah buat dalam Microsoft Word lah. Alright, because I think that will be easier that way. Okay, dan dengan itu juga anda ada 3 markah. Alright. Okay. Ada apa soalan yang tu? Tak ada Alright. So kalau tak ada, saya sambung sikit lagi untuk minggu keempat. Minggu keempat ni untuk minggu hadapan, disebabkan oleh minggu hadapan kelas tak ada, saya tundakan kelas tu. Alright. Okay. Daniel tanya, exam got objective questions. Exam jauh lagi lah. Okay, tapi untuk menjawab soalan anda, exam semua soalan objektif. Okay Daniel? So don't worry so much. Kita buat dulu aktiviti ni Alright. So dalam aktiviti untuk minggu keempat ni pun sama juga, ada dua-dua ni pun pendek-pendek aja. Jadi you kena menonton video juga. Alright. So saya bagi satu lagi video di sini. Ini merupakan datangnya daripada video blog ataupun nama dia Drew Brinsky. Pada sedikit masa dulu ada banyak macam bloggers macam trend bloggers, dia pergi melawat negara merata-rata tempat, kemudian dia buat blog, kemudian dia sharekan untuk dapatkan sambutan kepada semua orang. So ada seorang ni nama dia Drew Brinsky. Dia daripada New York dan dia sebenarnya adalah seorang Yahudi. Tapi dia kata apa? Dia kata dia mencintai budaya dan juga cara hidup Islam. Sebab apa? Dia kata dia pergi ke negara-negara Islam, pergi melawat, dia kata dia akan mendapat satu layanan yang sama daripada semua. Antaranya ialah apa? Jadi nyatakan 5 perkara yang telah dibincangkan di sini, kemudian letakkan di dalam kawasan reply ni untuk ni Jadi kena tengok video ni, dia kata ada 5 benda kalau dia pergi ke negara tu orang Islam mesti akan buat. Apa benda yang dia akan buat tu? Jadi letakkan dia dekat dalam reply di sini.
Okay, now selain daripada itu ada satu lagi, I'm going to come back. Okay, pergi ke minggu keempat. I need to clean this up a little bit lah. Okay, ada satu lagi tugasan di sini, nama dia adalah jom menonton. Okay, alright. Nah, ini ada satu tugasan juga yang sangat menarik. Ini pun sama juga akan dapat 3 markah. So, apakah yang saya nak anda buat adalah, saya nak anda untuk menonton. Sama ada Netflix, menonton TV, menonton wayang ataupun menonton YouTube, okay? Mana-mana saja, saya ingin anda untuk mencari sebuah filem ataupun drama ataupun TV series ataupun apa saja skits yang anda tengok yang mengutarakan Islam melalui sejarah daripada drama kehidupan, isu ataupun cabaran, apa saja yang berkaitan dengan Islam. Malah ada yang memberikan persepsi yang sangkalan yang berbeza, malah ada yang menimbulkan konflik dan juga kontroversi yang disebabkan oleh pengamal tamadun Islam itu sendiri. Okay, banyak filem dia. Kalau siapa yang pernah menonton filem seperti Victoria and I, okay, ataupun mungkin drama TV Nur Ain ke or something like that. So you could actually put it in here. Now, apa saya nak anda buat adalah di dalam ayat anda sendiri, tuliskan sinopsis filem tersebut dan berikan perspektif ataupun pendapat anda berkenaan dengan fakta tamadun Islam yang diutarakan di dalam filem yang anda tonton itu. Sekiranya anda menemui trailer, boleh ambil trailer tu kemudian letakkan dia dekat dalam discussion tu. Jadi kita kongsikan bersama dengan orang lain lah, ataupun pautan filem ataupun video di dalam jawapan anda dengan menggunakan edit ataupun insert media. Okay, jawapan anda pun pendek saja, lebih kurang dalam 100 patah perkataan. You cari je lah gambar cerita apa pun. Contohlah macam filem saya yang saya paling suka sekali adalah filem P. Ramlee, of course, Sumpah Semerah Padi. Pernah tengok cerita tu? Dia taklah cerita kelakar tapi dia cerita macam drama sikit. I love that movie. Kalau siapa nak, dia boleh pergi ke YouTube and then after that boleh tengok cerita Sumpah Semerah Padi. Kemudian you